Macam ni lah. Kembalikan perasaan isteri, simple je. Dia sebenarnya it takes two. Dia tak boleh seorang je. Dua-dua kena usaha. Lelaki kena usaha, pujuk. Kita dah sakitkan hati isteri kita, pujuklah dia. Lelaki dengan perempuan, menurut ulama' terdahulu, perempuan ni ibarat tulang yang bengkok, lelaki tulang yang lurus. Macam mana pun orang lelaki takkan dapat meluruskan kebengkokan wanita itu. Lelakilah kena sesuaikan dirinya dengan kebengkokan itu. Orang perempuan memang sampai bila pun tidak boleh diluruskan. Tetapi orang perempuan walaupun bengkok-bengkok, dia sabar. Dia sedih. Air mata dia, muka tak berubah. Air mata macam air terjun. Dia macam tu je. Orang perempuan, tu senjata dia. Sabar, banyak sabar. Kalau perempuan tu dah tak tahan tawa tu, mana teruk sangat lah yang lelaki tu buat kat dia sampai tawa hati dia. So nampak betul. Jadi orang lelaki, damage has been done. So orang lelaki kena cari jalan. Macam saya lah, isteri saya bila merajuk, saya kena pujuk juga. Macam mana pun kena pujuk. Dia pujuk. Kita mesti tahu, kalau lelaki tu betul-betul sayang dengan isteri dia, dia tentu tahu suis kelemahan isteri dia. Dia tahu suis dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau sadap mengunyah mihun kan? Jawab salam pun tak nak kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada bukan bagam Islam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan kepada puan pengisi acara, barisan jawatankuasa penganjur, unit integriti telah berlumus tungkus untuk memastikan saya datang kembali ke Pulau Pinang pada tahun ini dan seterusnya. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah topik kita hari ini lain macam. Integriti, kutanya pada hati. Jadi demikianlah ceramah pada hari ini. Dah tanya pada hati, tak payahlah tanya pada penceramah kan? Macam tu kan, tanya pada hati. Mana boleh sebut tentang hati ni, memang semuanya berkisar dengan hati. Kalau kita gembira, kita sebut kita suka hati. Kalau kita terasa, kita rasa kecil hati. Kalau jatuh cinta, kita sebut jatuh hati. Kalau kita bangga, kita rasa besar hati. Dan kalau kita kecewa, kita rasa kecil hati. Semuanya berkaitan dengan hati. Tetapi bila sebut tentang integriti ni pun kena tanya pada hati. Sebab daripada mata jatuh ke hati. Sebab mata memandang. Mata memandang. Itu penama dia dalam Islam pun ada satu penyakit. Nama dia penyakit ain. Penyakit mata. Matanya tak boleh melihat apa yang orang lain ada. Sampai terlupa apa yang dia ada. Pijak galah sambil berlari. Rupanya hujung batangannya patah. Banyakkanlah usaha kepada diri selagi diri muda dan mentah. Buah keras makan dikikir, dia bawa orang dari hulu. Barang kerja hendaklah difikir, supaya kelak tidak mendapat malu. Kapal layar bertiang tiga, tiang keempat batangan patah. Amal ikhtiar bahagian kita, hasil pendapat di tangan Allah. Bukan rusa sebarang rusa, rusa larangan Raja Melayu. Usahlah kita membuang masa, masa berjalan lepas selalu. Terbang indah si kunang-kunang, terbang bertebaran jadi hiburan. Perkara yang lepas usahlah dikenang, penyesalan kemudian jadikan pengajaran. Jadi tujuan bagi pantun tu sebab nak bagi tahu pengajarannya dalam kerja kita ni kan. Dalam kerja kita ni kan,
sebenarnya macam-macam. Ada kesilapan yang kita pernah buat. Sebelum diwujudkan unit integriti ataupun istilah integriti, dulu yang kita tahu dalam bab kerja ni rasuah aja. Selain daripada itu tak timbul isu. Lepas tu dulu takbir urus. Lepas takbir urus selesai, tiba-tiba ganti dengan benda lain walaupun maksudnya sama. Ada tata kelola. Kan, bila datang tata kelola masih lagi berkisar tentang satu perkara yang sama, iaitu pentadbiran, cara kita bekerja tu nak ditambah baik. Kemudian adalah macam-macam jabatan kan, macam-macam jabatan semua mula mengejar anugerah-anugerah ISO 9001, 2005, 9001, 2000, macam-macam lah kan, mengejar gelaran-gelaran tertentu bagi menggambarkan keboleh capaian standard tertentu kan, tadbir urus, tata kelola dekat pejabat masing-masing. Tetapi semua tu berkisah tentang apa? Berkisah tentang apa yang disebut, kalau saya sebut dulu, nak berjaya dalam hidup kita ni kena ada 5 perkara. Yang pertama, prosesnya panjang, bukan tiba-tiba kita berjaya. Yang kedua, mesti ada komitmen. Yang ketiga, kena ada fokus. Yang keempat, kena ada kepatuhan pada peraturan dan undang-undang, yakni disiplin. Dan yang kelima, kena ada disebut sebagai keberterusan ataupun istiqamah. Maka bila sebutkan tentang tu tadi, yang keempat, disiplin tadi, kepatuhan pada peraturan dan undang-undang. Kadang-kadang kita dah biasa buat macam tu. Dalam pejabat kita, okay, kita memang macam tu, okey je macam ni. Tapi dulu masa saya dekat pejabat lama saya, itu pejabat lama lah, tu salah, ikutlah cara sini. Dia kata macam tu, walaupun cara tu tak betul. Jadi itu sebabnya saya, kalau saya ceramah dekat sekolah kan, saya suka tengok yang cikgu-cikgu tu tampal dekat dinding, cikgu tampal kat pintu kelas tu, betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Kadang-kadang yang biasa belum tentu betul kan? Jadi kita kena biasakan. Contohlah macam pakai jam kan? Pakai jam, semua orang tengok pakai jam, semua pakai jam, ramai yang pakai jam kan. Kebiasaannya orang pakai jam laki, tak tahu kenapa pada dulu juga pakai jam laki, tapi Samsul Ubat pakai belah kanan. Sebab apa? Rupa-rupanya guru saya kata benda-benda baik biasanya letak belah kanan. Saya pakai belah kanan. Mula-mula saya pakai belah kanan, tahu apa jadi? Saya tengok jam, sini, sini. Tapi lama kelamaan dia dah terbiasa, dia akan jadi biasa. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Jadi jam tukar belah kanan. Okay? Dia suruh dah tangan. Tak adalah, tak. Ni contoh. Sebab kita dah biasa. Macam pakai stokin kan. Macam pakai stokin, kita dah biasa. Kadang kita dah biasa main sarung je, biasa belah kiri. Langsung belah kanan dulu. Contoh kan. Jadi macam tu lah. Kasut. Dah biasa mengadapkan, kita biasa parking kasut kita tu macam tu lah kita buka. Tapi dilazimkan parking kasut kita letak kita menghadap keluar. Rupanya sunnah Nabi dah lama buat. Orang Jepun ikut Nabi. Nabi dengan Jepun siapa lahir dulu? Nabi lahir dulu, jadi Jepun ikut Nabi. Itu sebab saya ceramah dekat kilang apa? Dekat kilang-kilang Jepun di seksyen 27 Shah Alam. Kilang Matsushita. Pergi ceramah kat sana. Berlari gat tu, pahal pula ni salah parking apa benda. Kata tadi suruh parking sini, lepas tu dia berlari. Lari, tak tahu. Rupanya dia suruh parking reverse. Budaya dia bukannya kasut menghadap keluar, kereta pun mesti menghadap keluar. Sebab dia tak nak masalah bila nak keluarkan kereta nanti. Orang ni nak keluar, orang ni nak reverse semua kan. Dia mesti keluar lancar, keluar terus. Sampailah kat rumah saya buat sistem macam tu. Lepas sekarang semua orang mesti parking reverse. Tapi malah leceh takkan tu tak boleh kan, orang katanya kan. Sebab dah biasa. Itu maksud saya bagi contoh yang simple lah. Tapi kalau kita memang dah mendisiplinkan parking menghadap ke dalam, supaya dengan reverse tu biar nampak muka bila reverse kan. Assalamualaikum kan. Okey, terpulang lah. Jadi makna kata ni saya bagi contoh nak bagi faham. Jadi kalau kita tengok hari ni dan istilah-istilah yang biasa dalam kita bekerja, tadbir urus, tata kelola, iaitu proses membuat keputusan. Proses membuat keputusan di mana keputusan dilaksanakan, yang mana dalam konteks ini digunakan untuk tadbir urus, tata kelola korporat, antarabangsa, nasional, tempatan serta interaksi antara sektor masyarakat yang lain. Itu maksudnya. Kemudian begitu juga
Kalau kita tengok dari segi jiwa, maksud jiwa berasal kepada perkataan Sanskrit, artinya benih kehidupan. Sebelum saya nak cerita hati lah, jiwa ni pada sebahagian pada benih kehidupan. Dan pelbagai agama, falsafah jiwa adalah bahagian bukan jasmani. Dan seseorang biasanya jiwa dipercayai merangkumi kesedaran dan personality, serta sinonim dengan roh dan akal kita. Jiwa dalam hati ni orang kaitkan dengan, kau tak fikir ke apa yang ada dalam hati kau ni? Kadang-kadang cuba jiwa kau tu, dia akan kaitkan juga hati, jiwa dia akan berkait. Kemudian akhlak pula berasal perkataan al-akhlaqu, iaitu kata jamak daripada perkataan al-khuluqu, berarti tabiat, kelakuan, perangai, tingkah laku, maruah, ada kebiasaan, malah juga berarti agama itu sendiri. Saya kena bagi definisi ni siap supaya nanti bila dalam ceramah, kan kita ceramah 3 jam kan, so kita akan pastikan dalam 3 jam ni semua akan dapat faham istilah tu. Betul kan? 3 jam kan? Berapa jam? Cik dia dah bincang lama. Salah 3 jam. Weh, dia kata kan. Mana balik ni? Okey. Sabar. Jangan risau Kemudian etika pula dia perolehi daripada perkataan Greek ethos yang bermaksud sifat, karakter, sikap dan adab yang menentukan tingkah laku sesuatu golongan. Ringkasnya, sarjana pengurusan mendefinisikan etika sebagai sains moral dan prinsip-prinsip moral ikut sesuatu golongan. Contoh macam peguam. Etika guaman macam mana? Peguam tak boleh suka-suka pergi merayau bagi name card dekat orang. Tak boleh. Etika salah. Peguam tak boleh begitu. Itu sebabnya kalau kita tengok signboard, peguam memang boring kalau tengok. Signboard bukan, dia mana boleh buat macam rumah kedai tu. Tertuan, bla bla bla, ada lampu, iklan berlampu macam bandaraya tu, tak ada. Mana ada? Itulah yang papan tu, saiz dia mesti macam tu, standard. Itu etika dia. Pakaian dia tak boleh tiba-tiba lah hari ni pakai kurta lah, cas surbat tu. Tak boleh, dia mesti pakai kod yang kod etika pakaian ni pun sama, hitam putih je semua. Kan? Jadi mana macam kita kan, macam kita dah bekerja kan, hari Senin baju korporat, hari Selasa pakai tie, hari Rabu pakai macam ni, pakai baju kurung, lepas tu hari keempat kena pakai baju ikut persatuan masing-masing, puspanita lah, apalah, kan, PPW, Persatuan Pejuang Wanita, macam tu kan. Contohlah, ikutlah baju masing-masing kan. Lepas tu kelab sukan dan kebajikan, kan kesukup nama dia. Kesukup lah, kekup lah, kakip lah, macam-macam lah kan. Saya baca macam tempat puas nak ingatnya. Hari Jumaat pakai baju kebangsaan, contohlah. Jadi makna kata ikut etika, ikut grup masing-masing. Amanah pula menyampaikan hak kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangkan hak orang lain. Itu amanah. Manakala tanggungjawab, kewajipan dipikul oleh seseorang, segala wajib ditanggung dan kemungkinan dipersalahkan atas satu kesilapan. Sahsiah pula bermaksud pribadi, personality, merujuk kepada traits yang mencirikan pribadi orang berkenaan, menggambarkan sifat personality individu, membezakannya dengan orang lain. Itu sahsiah. Jadi hari ini bila cerita tentang hati, hati pula adalah satu sifat yang diberi roh oleh manusia itu sendiri. Dan satu perkara saya pernah dengar orang sebut, perangai kita boleh ubah, tapi sikap susah nak ubah. Boleh tapi susah. Kalau sikap dia, mana setting dia tak betul, aku kerja ni, kenapa nak kerja kerajaan? Senang. Kenapa kerja kerajaan? Senang. Senang apa? Boleh buat loan. Ada orang macam tu, ada orang jawab macam tu. Surprisingly itulah jawapan orang nak kerja sektor kerajaan, sebab boleh buat loan. Tak, bukan boleh buat loan. Semua kerja swasta pun boleh buat loan. Cuma kerja kerajaan 3 bulan je slip gaji. Kalau kerja swasta 6 bulan. Kalau kerja-kerja lain kena bagi statement bank. So senang kerja kerajaan. Tentulah. Tetapi sebenarnya kita kena perbetulkan. Kita bekerja kerana mencari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal demi meneruskan kehidupan dan mencari keberkatan kehidupan di dunia dan di akhirat. Memang kita takkan jumpa jawapan tu pada kaki tangan awam ketika kita menduga. Kan? Bila tanya, kenapa kamu nak kerja sini? Mak saya, ayah saya semua kerja kerajaan. Macam tu kan. Macam tu. Ada macam-macam jawapan lah. Jadi bila jawapan tu tak betul, susah lah. Kan Nabi pernah sebut pada non-Muslim yang risau. You boleh ambil poin saya. Saya akhir-akhir ni risau betul saya. Saya rasa macam tak tahu, macam terkejut jugalah, macam tak sangka. Yang non-Muslim pun ramai kenal saya sekarang.
I know you, that one that yang tung kan, dia kata macam tu kan, ada kena. Wah, saya dah mula rasa saya pencemah international macam tu lah kan. Alhamdulillah. Tak, jangan risau, boleh ambil point tu. Yang mana Nabi kata apa? Nabi kata tentang hidup kita ni, cari rezeki ni kan, sebenarnya kalau kita bekerja ni, apa pun tengok balik niat kita. Peristiwa hijrah Nabi kata apa? Innamal a'malu binniyat. Satu amal pekerjaan bermula dengan niat. So apa niat kita? Apa niat kita kerja? Nah, ramai yang suka datang khusus petang ni, Hotel Bayview. Ya, satu-satunya khusus yang kau boleh dengar ceramah sampai kau balun mihun tu. Tak ada masalah pun kau makan depan aku kan. Relax aja. Tu yang dipilih duduk belakang tu. Bolehlah bertembung lah tu. Bertembung masuk dewan dengan Samsul debat sambil buat mihun. Kau rasa dari segi integriti ni macam ni? Cerita sikit. Tapi tak apalah kan. Itu kelebihan lah kan. Daripada tahun dulu kita ceramah dekat dewan tu kan. Dewan besar tu. Lepas tu pun makanan tak cukup katanya. So hari ni ambil dulu. Sebelum tak cukup baik ambil dulu. Kan? Jadi insya-Allah kita jumpa lagi dalam ceramah yang lain. Doakan saya berjaya. Dah habis ke ceramah ni weh, dia kata. Tak adalah baru start kat gurau kan. Saya ni tak gurau, tak boleh gatal badan macam tu lah kan. Jadi bukan semua orang datang sebab ilmu kan. Sebab di Bayview ni je nak jumpa orang yang dengar ceramah sebab ilmu kan. Yang lain tu seronok sebab tak payah kerja. Yes, petang ni ceramah Samsul debat, weh tak payah kerja. Kan. Dan insya-Allah saya habiskan ceramah dalam pukul 4. Yes. Jangan balik awal. Tapi kalau habis pukul 4 by right kena balik office kau dekat kan. Oh. Dia pula apa-apa lagi dah fail dah ujian kan. Macam tu lah. Tak adalah, tak apa. Saya faham. Kan, khusus tak cukup 7 hari lagi kan. Jadi kena. Sekarang ada lagi requirement tu 7 hari. Ada 7 hari. So masuk hari ni dah dapatlah 1 hari kan. Tahniah dia ucapkan. Maknanya kena syukur. Bila kita masuk datang dengar ceramah, maknanya kita ada kerja. Saya dulu pernah bekerja jadi pengarah undangan, tapi sebabkan dah tak ada kerja, saya ceramah lah. Tak ada kerja ni ceramah kan. Jadi macam itulah. Jadi bab integriti telah diisytiharkan, ciptakan sejak Nabi Adam AS lagi. Zaman Nabi Adam AS dah diisytiharkan tentang integriti, iaitu disebutkan bagaimana kalian tergamak kufur dan ingkar walhal kalian dahulunya mati, maknanya belum lahir, kemudian dilahirkan, dan setelah lahir dimatikan. Lepas mati itu dilahirkan semula, dihidupkan semula pada hari akhirat, dan akhirnya kalian dikembalikan kepadanya, kepada Allah, untuk diberikan balasan bagi segala yang kalian kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-28. Itu ayat yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, tiap-tiap yang hidup pasti akan merasakan mati. Pada hari kiamat sajalah akan disempurnakan balasan bagi kalian. Dan ketika itu, siapa yang dijauhkan pada neraka dan dimasukkan ke syurga adalah orang yang benar-benar beruntung. Dan sesungguhnya kehidupan, ingatlah, kehidupan di dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Memperdayakan saja. Jangan kita sibuk nak kejar-kejar apa yang ada kat dunia ni. Kadang-kadang yang kita kejar tu kesenangan memperdayakan. Kita berharap sangat naik pangkat, sampai masa orang lain naik, kita akan kecewa kan. Kesenangan memperdayakan, dia je boleh tolong aku kesenangan memperdayakan makan dekat Medan Selera, seberang Padang, Kota Lama kan. Betul tak?
Kan? Saya cap lah muka orang yang makan kat situ tadi. Dia ada kat sini. Dah. Kesenangan memperdayakan. Pergi makan. Sirap limau, ais dengan lemon ais kosong, RM5. Medan selera, aku nak roboh dah kedai tu. Kan, contoh lah kan. Kesenangan memperdayakan. Time bayar rasa terpedaya. Betul tak? Makan ikan siakap 4 rasa. Ya Allah. Ha? 4 rasa. Biasa kau makan berapa rasa? 3 je. Masam, manis, masin. Dah rasakan 4 teh lelaki hang bayar baru tahu. Mahal rasanya, lain macam rasa. Tu rasa lain macam rasa keempat. Tu yang ikan 4 rasa. Tahu. Orang perempuan memang tak tahu. Lelaki bila bayar baru tahu 4 rasa. Masuk dalam kereta lagi lain macam rasa. Bini tanya, berapa bang? Berapa? Tak payah tahu lah. Cakap lah berapa? 100 lebih. Murah. Sabarlah aku kan. Tu yang lain macam rasa tu kan. Kemudian dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu kata Jibril datang kepada Nabi, dia sebut apa? Non-Muslim pun boleh ambil ni. Apa kata Nabi? Apa kata Jibril? Jibril pesan kat Nabi itu, pesan kat kita. Hiduplah sesuka hati kamu kena sampai masanya kamu akan mati. Pertama. Kedua, sayangilah, cintailah sesiapa saja sesuka hati kamu sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Orang perempuan jangan ingat suami itu hak kita. Sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Tidak cara hidup, mungkin cara mati. Berpisah. Sampai masanya. Ada juga yang dimatikan disebabkan perbuatan-perbuatannya kan. Yang ketiga, perbuatlah suka hati kamu kerana sampai masanya kamu akan dibalas atas setiap perbuatan kamu. Dan begitu juga disambung, kemuliaan seseorang manusia adalah berdirinya pada malam hari untuk solat malam, ibadah kepada Allah, dan keperkasaan. Keperkasaan seorang mukmin adalah ketidakbergantungannya kepada manusia. Harap sangat biarlah nama aku naik untuk naik pangkat. Sekali nama tak naik, kita akan kecewa. Minta-mintalah nama aku naik untuk kursus Samsul Deban ni. Kau ingat aku tak tahu nama yang tak ada datang juga hari ni kan? Aku tak tahu. Tolong cek sekarang urus dia. Siapa nama yang tak ada tapi dia datang juga. Tolong cek. Dia dah mula tunjuk kawan dia. Aku cakap ada. Dia paling excited sekali. Walaupun nama dia tak ada. Tak ada sijil, tak apa. Tak. Sebenarnya tu cakap tadi, keperkasaan kita tak bergantung pada manusia. Tak kisah pun, tak apalah, ada rezeki ada, tak ada rezeki tak ada, macam tu je kan? Dan kita tak akan rasa kecewa. Dalam hidup kita ni 5 perkara kena ada. Pertama, sabar. Dalam bekerja kena sabar. Sabar banyak-banyak. Dalam hati ni, semua dalam hati ni. Sabar. Datang lambat kena duduk depan. Sabar. Nah, ni contoh, saya tak cakap yang bermaksud. Faham daripada jauh kan? Daripada mana? Seberang. Saya cakap datang lambat duduk depan, semua pandang dia. Kenapa ramai kot yang lambat? Yang duduk depan bukan dia dua, ramai yang duduk depan. Tapi ada orang memang datang tu duduk depan sebab nak tengok sangat satu serbat yang rupa ni kan. Betul. Pertama, sabar banyak, sabar. Hidup kita memang kena sabar. Sabar dengan adik-beradik, sabar dengan bos, sabar dengan ni. Kedua, syukur. Bila kita duduk dalam dewan ni, maknanya kita ada kerja. Orang kat luar sana tengah sibuk nak cari kerja apa. Berebut. Orang yang buat Food Panda, buat Grab ni, buat kan, BBNU, okey. Budak baru nak up, dia okey. Tapi untuk orang yang dah lama bekerja, dia akan rasa susah. Sebab dulu rate dia lain. Sekarang dah makin rendah. Lepas tu sekarang ni dah tak macam dulu. Orang daripada kampung yang buat Grab, buat Food Panda delivery ni, semua pergi ke bandar dah, berebut kat bandar. Jadi dia terpaksa keluarkan jadual.
Setiap seorang yang pergi hantar tu ada hari tertentu je boleh hantar. Sekarang untuk budak yang baru nak up, dia rasa okey, dapat RM20, RM30 sehari pun okey. Janji boleh top up, janji boleh main telefon, dia boleh beli phone, kumpul duit dan sebagainya. Tapi kita tidur tidur. Duduk dekat kursi ni, tidur, berkepak setengah. Contoh kan. Dia bagi saya contoh, saya bagi contoh. Tak buat apa pun, gaji masuk. Tapi you all tak buat macam tu lah. Ni saya kata kalau tak kerja, datang pagi sampai kat pejabat tak terus buat kerja, bincang episod drama malam tadi, melastik ke hatimu. Contoh lah kan. Yang jangan Nick Lekun tu, saya tak tengok orang share dalam TikTok. Sekarang drama apa sekarang? Gila, nyampah apa, tak tahu lah kan. Tak kisahlah. Kau tengok drama, kau tengok tak drama tu? Tak apa benda, tak geram aku tengok dia. Dekat luar kan punya teruk perangai lah, itulah sakit lah. Dalam drama ni elok je. Contoh lah kan, ada lah orang sebut. Kan? Lepas tu, dah borak-borak, pukul 8.45 dah. Kang nak minum kat mana? Pukul 9. Bincang tajuk minum kat mana. Kerja tak buat lagi ni. Pukul 9 pergi minum kan. 9.30 tak boleh office lagi. 9.45. Lepas tu sampai pukul 10 sampai kat pejabat. Jumpa orang kampung seberang. Dia boleh sampai belakang pejabat kita. Jumpa dekat lobi. Lah kejap sini kau. Tak tahu pula. Main minum. Aku lepas minum kan ada lah. Minum lagi. Minum. Sampai 11.30 balik pejabat. Pukul 12 aku kena jemput anak. Tak ada orang nak jemput anak. Tinggalkan pejabat. Ikutkan pukul 1 keluar. Pukul 12 dah keluar. Sebab takut jam. Penang. Bukan seberang. Sini. Jam. Keluar awal. Keluar. Lepas tu pukul 2 tak balik lagi office. 2.30, 2.45 baru sampai. Teruknya jam. Orang tanya pun tidak. Lepas tu, petang ni nak minum kat mana? Kau nak minum pagi tadi? Nak minum apa lagi? Tak, bungkus. Pergi kat bawah kat tapang tu, bungkus bawa balik. Sampai pejabat 3.30. Baru buat kerja sikit. Tengok jam. Ya Allah, dah pukul 4. Sekarang kerja tak rasa kan tiba-tiba dah pukul 4. Dia bukan tak rasa. Kau memang tak kerja masalah ni, kau tahu. Tu yang rasa masa cepat berlalu. Contoh tu simple kan. Syukurlah kita ada kerja. Yang ketiga, percaya pada hikmah. Aku ni kerja pembantu takbir pengkeranian dan operasi grade N19, naik daripada 17 naik 19 sebab tukar nama. Bukannya naik jawatan. Grade dulu 17 sekarang jadi 19 kan. Daripada dulu situ je jawatan kita. Syukur. Percaya dia pada hikmah. Mungkin Tuhan tak bagi aku ni, Tuhan bagi benda lain. Kerja dah elok. Tuhan bagi benda lain. Balik rumah suami romantik. Sayang. Apa? Kenapa? Dia dapat macam tu. Kau grade 19 dapat suami macam tu. Bahagia tak? Bahagia. Kau tanya yang grade 41 ni mana dapat macam tu? Balik semua. Sama dengan mesyuarat ini. Dia macam tu Boring yang grade 41, 44, 48 ni boring. Grade 17, grade 19. Tak, Tuhan bagi hikmah dia. Anak cerdik. Anak pandai-pandai semua. Nah, mama tak sihat Mama nak pakai ubat ke belum? Anak tadika boleh cakap macam tu. Sejuk apa? Sejuk hati. Sejuk perut ni kembung tu. Sejuk hati. Kau fikir kau je ada perut. Apa ingat orang lelaki ni tak ada perut tu? Sejuk perut. Kan bila anak cakap, Mama nak kau ubat ke belum? Siap, Mama tak siap pakai ubat ke belum? Kita cakap ni, Allah, anak Mama. Kan macam tu. Kan anak Mama. Bohong kan? Betul tu cakap tadi. Hikmah. Tanam tebu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selautan garam terasa tawar. Percaya pada hikmah. Keempat, redha dengan apa juga yang Tuhan berikan. Datang, duduk depan, kena bahan dengan penceramah. Redha. Contoh.
Saya ni gurau, maknanya saya memberi perhatian pada audiens saya. Kan? Tadi saya nampak, saya masuk aja, nampak orang tu, dia dah ready dengan phone lah. Tak tahu saya tiba-tiba masuk. Senior dia. Lajunya, oh, dia marah. Saya jalan laju tadi. Yang belakang dia sampai, saya tahu. Dia ingat aku tak perasan, aku perasan tadi. Tapi baguslah korang kan, tak bawa tripod, tapi istiqomah pegang. Baguslah. Dia gili-gili dengan kawan sebelah tu kan. Tapi macam itulah. Apa maksud redha? Tak apa, penceramah kalau tanya dia jawab balik. Redha ni ada beza dengan pasrah. Apa maksud pasrah? Oh, pasrah berserah lah apa semua. Lisa Surani ni cakap. Tak. Saya pernah ceramah dekat satu masjid kat Kuala Pilah, saya tak nak sebutlah masjid mana. Saya tanya masa tu ceramah maulud, apa maksud selawat makcik? Apa maksud selawat? Menyaut seorang makcik. Nak ceramah je lah, tanya pula, kena sound pula tu. Jadi kira okey lah, kau senyap tu kira okey lah kan, daripada kau menyaut tu. Samsing betul makcik ni, dia sound ni aku boleh. Tak, redha ni dengan pasrah beza. Pasrah menerima dengan hati yang sakit. Dia terima tapi terpaksa, hati sakit. Redha pula terima dengan hati yang ikhlas. Saya bagi dua contoh. Redha dengan pasrah. Pasrah macam ni, tak apalah, nak buat macam mana, dah suami akak pilih jalan ni, akak ikut hati, siapa boleh terima kan? Sebab akak terima juga, hati akak bersakit betul. Buat kat belakang akak, dia tak tanya akak pun. Itu pasrah. Itu pasrah. Itu pasrah. Faham? Faham. Itu pasrah. Maknanya dia terima tapi hati sakit. Tapi kalau redha, tak apalah, nak buat macam mana kan, akak anggap ni rezeki akak lah, akak nak buat macam mana, akak redha. Dan tentu ada hikmah di sebalik apa yang Allah berikan dekat akak ni. Akak harap suami akak dapat jalankan tanggungjawab dengan adil, sama, jaga hak semua, dan tidak membelakangi hak setiap satu antara kami. Orang lelaki jangan risau, tu takkan berlaku. Macam tu. Jadi susahlah nak jumpa yang tu kan. Dengan tahap dia nak menyaut tadi, tak boleh kan. Tapi itulah antaranya. Dan yang kita akhir sekali adalah ikhlas. Kena ada ikhlas. Ada 5 ni sama itu. Ikhlas apa? Buat sesuatu tidak mengharapkan balasan. Nanti saya akan huraikan lagi. Jadi apa pun dalam hidup kita ni, dalam hati, semuanya daripada hati. Bila ikhlas, kita ada semua ni kan. Okey, contoh kita tengok tadi, pertama sabar. Bila sabar, dia tak tergesa-gesa nak berjaya. Tu. Bak kata pepatah Cina, woman, tak yalah cakap Melayu je lah kan. Maksud pepatah Cina tu Pak saya beritahu salah. Belum gemuk tapi sudah bengkak. Belum gemuk tapi dah bengkak. Maksudnya nak gemuk, kau makan lah sikit-sikit, lama-lama gemuk lah. Tak, dia paksa bengkakkan diri dia supaya nampak diri dia kembang, supaya dia gemuk. Jangan risau, benda tu tak lama. Benda tu akan kecut dan akhirnya sembuh daripada bengkak dia dah tak lihat gemuk lagi dah. Jadi makna kata step by step lah, sabar. Sebab penyawat awam kena buat pengisytiharan harta. Sebab heran tengok kerja biasa je, tapi macam mana dia boleh pakai kereta besar macam tu kan? Dia pun kena marah pula. Declare, yalah memanglah kereta saya besar, awak tak tengok ke saya bersama? Dia marah. Dia bukan isu saiz, dia isu duit yang kita keluarkan. Daripada mana kita dapat? Oh, rupanya suami dia kerja dekat section ini. Okey, fine, daripada situ. Ataupun alhamdulillah ni kebetulan mak saya kan, mak saudara saya meninggal, turun kat mak saya, kalau mak saya turun kat saya duit tanah tu. Tu saya dah jualkan, itulah hasil. Tu pun kena declare kan, supaya tahu. Macam itulah kan. Jangan main-main, semua kena declare sekarang. Motosikal ke motor buruk ke, declare juga. Mereka kena declare. Sabar. Kedua, syukur. Kalau bersyukur, kita takkan ambil benda yang bukan bahagian kita. Apalah, cukuplah ni bahagian aku, cukuplah. Kenapa suami kita tak handsome macam dia? Kenapa? Syukur kan? Syukur. Tu orang perempuan tak usah sibuk lah. Dah itu pasangan kita, okey je dah. Tak payah sibuk nak kuruskan badan. Tanya suami, bang kalau saya kurus sikit okey tak? Maintain. Suami risau lah kita kurus. Cukup, macam ni sudah, I love you. Dia kata, kenapa nak kuruskan badan? Sebab nak lawa. Tak ada kaitan.
kurus dengan lawa tak ada kena-mengena. Kalau dah muka kau tak boleh belah, kau kurus pun tetap tak boleh belah. Ni. Iyalah. Jahat ke ayat tu? Tak, sebab kecantikan itu subjektif. Lagi satu, ada orang tak penting pun kecantikan. Contoh, kita ada sahabat kita yang Melayu, ada yang Cina, ada yang India. Contoh Orang Melayu kalau tengok kereta macam mana? Kereta second pun tak apa, janji cantik. Cantik tak kereta ni, cantik tak kereta ni, cantik tak kereta ni. Melayu je. Kalau yang Cina, muka tak cantik sangat tak apa, laju tak? Kereta ni berapa laju dia boleh pergi. Sahabat kita yang India pula, dia tanya, berapa ramai boleh masuk? Dia memang ada culture dia. Betul. Tu sebab sahabat kita yang berbangsa India, dia ramai yang beli van sebab dia family. Orang Melayu tak nak lah naik van. Lepas tu bila nak ramai-ramai nak pergi, anak dah ramai nak pergi susah. Betul. Itu yang ada yang accident dekat Sepang tu, yang India tu naik kancil 8 orang dalam kereta tu. Kalau kita tapi pada orang badan okey-okey lagi. Kita ya Allah, naik 8 orang, gila-gila ambil oksigen. Alung kau pula alung pula keluar. Tapi nak mengajar kita apa? Mengajar kita satu, syukur. Ketiga, bila percaya pada hikmah kita, alah, orang tu nak bagi kita duit rasuah, nak bagi kita duit bawah meja, nak bagi kita duit kopi, nak biar belanja, tak apa, minta maaf, tak apa. Kita dalam hati terasa tak bila tolak tu? Kita sendirilah. Tiba-tiba orang nak bagi duit, nah ambil lah. Ikhlas daripada saya, 20,000. Tak apa. Saya insyaAllah, saya niat ikhlas tolong. Tapi balik macam ni lah. Aduh, kenapa aku tak ambil? Kadang ada setan bisik kan. Tapi kita terus cakap, ada hikmah. Mesti ada hikmah. Tuhan akan ganti dengan benda lain yang lebih baik. Macam tu. Nampak tak? Tuhan bagi orang lain rezeki. Ada orang rezeki dia makan hari-hari. Semua benda dia boleh makan. Selera makan. Mihun je kot. Geram lah aku ni. Kan, macam tu lah kan. Tak kisahlah kan. Dia boleh makan. Tapi ada orang tak boleh makan. Ni tak boleh. Ada orang yang ada masalah buah pinggang dengan apa, air satu hari berapa liter je boleh minum. Kita macam ni lah minum depan dia kan? Betul. Ada orang masalah gula, kontrol. Ni tak boleh makan. Saya itu untuk rahsia untuk semua orang tahulah. 10 hari bulan 10 tahun lepas, tahun ni bulan lepas Samsul debat pertama kali dalam hidupnya collapse. Blackout. Jaga-jaga dekat KPJ section 20 Shah Alam. First time saya buat medical check up tanpa sedar. Kalau pergi sendiri memang aku tak buat lah. Tanda kena cucuan. Macam tu kan, kena cucuan. Ambil darah apa semua. Kebetulan lah memang saya dah beberapa minggu tu saya dah start jogging, saya dah kontrol makan. Lemon kosong, tak ada gula. Sebab aku dah tak tahan tengok kau crop gambar aku dekat dalam TikTok tu dah bulat ke tu. Kau kejam ke tu, gambar full tu kau crop tinggal muka je. Perut masa tu dah macam tembikai tu. Oh, tak boleh jadi ni, tak boleh jadi. Itu saya kontrol. Dan ke malam tu saya tumbang. Lepas ceramah tu saya berhenti nak cari Panadol, cari apa nak pening kepala kan. Rupanya saya kekurangan air, dehydrated. Tumbang tu bawa masuk, cek semua lah, cek gula, cek darah, masuk air first time. Sama dia tengok drama je macam tu kan. Dan alhamdulillah dia cek saya punya kolesterol jahat saya. Kolesterol jahat, ada kolesterol jahat kolesterol jahat tu sepatutnya 2.6, saya 4 poin lebih sikit. Ada orang tu sebelah 12 dia kata. Lepas tu saya punya ECG saya cantik, okeylah. Kemudian saya punya gula 4.3. Lepas tu stress test kena lari dekat tu.
Ya Allah, makin laju, makin laju. Lagi ustaz, lagi ustaz, lagi ustaz. Dah lah nurse tu bukakan baju aku semua, lekat-lekat sini. Ya, buat semua. Lepas tu kena lagi dekat tu. Kena lagi dia kena kalau 9 minit ke atas okey. Dia ada 5 kelajuan kan. Kalau makin laju, okey jalan tu ustaz. Jangan lagi dulu ustaz. Jalan-jalan tu. Laju dah benda ni, kau nak suruh aku slow macam mana? Baiklah saya dah ada jogging sikit tu, tak ada terpanjat sangat kan. Saya sempatlah 10 minit lebih. So okey. Visitors strictly not allowed. Isteri pun tak boleh tengok. Sebab dia kata berborak aja kerjanya. Dalam telefon pun tak boleh apa semua. Tak boleh. Saya duduk rehat lah, rehat. So sampai masanya. Sampai masanya kan. Adik mah. So Tuhan bagi kita kesihatan. Kita percaya itulah. Tuhan bagi sihat, Tuhan bagi kita kahwin. Ada orang cepat kahwin, kan? Rezeki, cepat kahwin. Ada orang jambatan ni pendek, cepat kahwin. Ada orang jambatan ni panjang, lambat kahwin. Tapi Tuhan takdirkan dapat jodoh yang terbaik. Ada orang tu langsung tak ada jambatan. Sebab dia tak kahwin sebab ada peluang jaga mak ayah dia. Ada orang tu jambatan dia pendek, banyak kali pula tu. Maknanya rezeki. Rezeki. Ada orang tu Tuhan bagi rezeki, anak ramai, rajin. Anak ramai. Assalamualaikum, salam, beranak. Bagi salam, jawab salam, beranak. Itulah, tu rezeki. Rezeki. Bukan semua orang dapat macam tu. Ada orang rezeki macam tu, suami tengok bini dia geram aja. Beranak esok tu. Tak cepat betul beranak, tak adalah. Mana rezeki, ada orang Tuhan tak bagi dia rezeki anak. Sebab apa? Bagi masa untuk bercinta lama-lama, jaga mak ayah. Soalan sensitif bila raya tu lah. Tak ada anak lagi ke? Kau tak pandai. Ada orang kejam cakap macam tu. Kau tak pandai. Kau tengok ni apa susun nak. Siap selang bunga lagi. Jantan betina, jantan betina, jantan betina. Anak dia 12 orang. 6 lelaki, 6 perempuan. Dia sampai lupa dah nama. Siapa nama kau? Sampai lupa nama anak siapa. Ramai anak. Nah, itu rezeki masing-masing. Nampak? Kemudian redha dengan ujian. Kemudian dengan bila kita redha, kita tak terdesak nak cari benda lain selain pada tu untuk keuntungan. Tak perlu. Sebab ingat, dunia ni kesenangan memperdayakan. Ikhlas, aku kerja ikhlas bukan sebab nak naik pangkat. Tak naik pangkat pun tak apa. Kalau semua orang naik pangkat macam mana? Dengan ni saya umumkan semua yang hadir pada hari ini dinaikkan pangkat pada grade 52 serentak semua sekali. Yang grade 19 tak tahu nak buat apa ni. Besok dia nak pakai apa? Besok ni macam mana? Dia kata tak boleh lah, dah semua jadi pengarah kat pejabat tu macam mana? Dengan ni saya siharkan dalam pejabat ni tidak ada batu takbir, semua pengarah. Wah gila macam tu. Tak boleh lah kan. Tak boleh. Macam tu lah. Makna kata adalah aturannya Tuhan bagi. Mungkin belum rezeki kita. Sabar. Dan kemudian integriti ni adalah amalan bersikap jujur menunjukkan kepatuhan tanpa kompromi terhadap prinsip dan nilai moral serta etika yang kuat. Dia ada kaitan dengan ihsan, iaitu kita buat sesuatu seolah-olah kita nampak Tuhan, dan kalaupun kita tak nampak Tuhan, kita yakin yang Tuhan nampak kita. Macam kita naik kereta sampai dekat traffic light depan sana pada jam 12.30 malam. 12.30 malam tak ada satu umat pun dekat situ. Soalannya, orang perempuan, lelaki diam. Adakah kita akan tunggu atau kita teruskan perjalanan? Tak ada orang dan tak ada dia ada countdown 120 saat, 119, 118, tak ada CCTV, tak ada orang pun. Saya nak tanya, adakah kamu tunggu atau kamu teruskan perjalanan? Teruskan perjalanan. Lelaki tunggu atau teruskan? Perempuan tadi dia teruskan perjalanan sebab tak ada orang nampak dia. Saya tanya lelaki tunggu atau teruskan perjalanan? Tunggu. Itulah bezanya lelaki dan perempuan. Kesabaran lelaki di dalam melihat peraturan itu. Maka orang perempuan mulalah bersuara. Tak penat ke jadi munafik? Macam itulah ayat perempuan. Kan perempuan itu. Macam itulah.
Tanya pada hati. Tanya pada hati. Tapi tak. Sebenarnya maknanya, kalau kita nampak lampu merah, kita berhenti. Walau macam mana pun orang cakap. Kan? Kita duduk dekat satu bilik. Duduk dekat satu bilik, bilik menunggu. Kita nampak ada gula-gula dekat tengah. Gula-gula. Kita duduk bilik menunggu. Ada gula-gula di tengah. Kita ambil ke tak ambil? Siapa cakap bilik menunggu? Kalau kat tengah, gula tu memang untuk orang yang menunggu ni. Siapa cakap? Selagi tidak disuruh, jangan ambil. Itu integriti. Macam tu lah. Panjang fikiran dia. Boleh tak ambil gula ni? Untuk orang menunggu kot. Yang seorang cakap, jangan. Dari segi integritinya, kita kena tunggu. Kita tanya tu pegawai. Tuan, bolehkah kita ambil gula kat tengah ni? Ambil lah. Baru kita ambil. Integriti. Ini kadang tak apa kita dah tanya. Benda yang bukan hak kita tanya. Macam saya cerita dulu kan, musim raya Cina mula tanya, tak ada limau kah? Kita yang tanya pada pembekal tu, tak ada limau kah tahun ni? Apa masalah mati kalau tak makan limau tu? Sedangkan beli dekat tu orang lambat jual murah je. Betul tak? Tak payah. Jaga. Itu sebabnya tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kena ada dalam diri kita? Jujur dalam bekerja. Kejujuran mustahak dalam bekerja. Macam datang hari ni kan, alhamdulillah, saya tanya tadi jujur je. Nama tak ada tapi datang, jujur. Ya, tak bersalah je. Kawan dia tu tunjuk dia. Ya, jujur. Ingat tak kisah yang seorang raja dia nak kahwinkan puterinya dengan lelaki-lelaki yang nak kahwin dengan anak dia. Dia panggil, siapa yang nak kahwin dengan anak beta datang ke istana. Ramai lain datang. Sekarang semua ambil batu, collect batu seorang sebiji. Semua ambil batu. Kamu semua tanam batu ini, tengok siapa yang tumbuh pokok yang paling besar sekali layak kahwin dengan anak beta. Dia pun tanam. Semua orang tanam. Yang seorang jadi pokok sawit, seorang jadi pokok getah, seorang jadi pokok ru, seorang jadi pokok pine. Ada seorang budak tu yang nak cuba nasib dia kan, tak tumbuh-tumbuh. Kenapa oleh boleh tumbuh besar-besar? Sampai masa semua wajib bawa balik semula batu dengan pasu yang tu, atau dengan bekas dia, bawa datang ke istana sebab sultan nak tengok. Bila sultan tengok, yang datang-datang ni budak yang tadi kena gelak. Tak ada apa pun, kosong je. Yang lain bawa pokok besar-besar. Dia yakin sangat dan dia dapat kahwin dengan puteri raja. Akhirnya raja kata apa? Dengan ni saya umumkan, beliaulah menantu beta, budak yang tanam batu tapi tak tumbuh apa-apa. Sebab apa? Sebab budak tu lah yang paling jujur dalam istana bila datang. Sebab dah tak boleh tumbuh. Gila apa tanam batu tumbuh pokok? Agak-agaklah bohong tu, janganlah melampau sangat. Kan? Jadi dia tanam. Budak tu usaha dah buat seperti mana yang disuruh. Macam kita dulu masuk universiti, siapa masuk ITM dia tahulah. Zaman-zaman ragging dulu, sekarang tak boleh. Budak sekarang tak boleh dulu. Ragging seminggu dua, lepas tu kita baik dengan senior. Dulu saya masuk UiTM, kita kena ragging, kena tiup lampu elektrik tu sampai padam. Tiup lampu tu sampai padam. Tiup. Saya kata macam mana cara meniup lampu ni sampai padam? Lepas tu tak boleh bang. Kau ni macam mana? Kau tahu tak apa tagline UiTM? Usaha jaya mara. Kau dah usaha belum? Belum. Usaha pergi. Tak mau bang. Rasa nak kena dah bibir ni kan. Tak mau dah. Tak boleh bang. Kalau aku buat boleh macam mana? Tak boleh bang. Kau tengok aku buat. Dia tiup. Padam. Member dia dah standby dekat Swiss. Memanglah member bang. Kau tak suruh member kau standby. Dia kata. Salah kita juga jadi. Kan, tu tak kata tadi. Tapi kita jujur. Kan, kita jujur, kita tak menipu. Itu sebabnya. Yang penting kejujuran kena ada. Kedua, jaga amanah. Jaga amanah. Jangan tipu klaim. Berapa kali cakap? Klaim tidak menambahkan pendapatan kita. Klaim hanya cover sebahagian daripada perbelanjaan yang kita dah keluarkan. Claim mileage boleh cover ke duit minyak kita? Tak boleh. Tapi kita keluarkan lebih banyak daripada apa kita dapat. Tapi dapatlah sebahagian daripadanya. Okey lah. Claim hotel, kita nak pergi khusus.
Tak apa, nanti ambil je hotel, nanti claim. Kelayakan kita RM70. Mana datang hotel RM70? Oh yo, bolehlah. Yang jenis belaga dengan dinding bilik air. Mandi kena adjust ni kan. Aduh, kena adjust dia punya. Dah lah, yang tu keluar air kencing kita lagi laju daripada kepala paip tu kan. Kelayakan kita banyak tu je. Kita nak hotel yang selesa sikit lah, yang ada bathtub mungkin. Kita nak yang wow, kita terperanjat masuk bilik air tengah mandi tu, terperanjat sebab dindingnya nampak katil, cermin. Wahab dia seorang dalam bilik tu, jadi terperanjat mandi kan. Jadi akhirnya hotel paling rendah pun 180, 200. Bayview dapat RM70. Macam tu punya sambut dekat bawah tadi tak dapat kan? Jadi kita ambil juga lah 150, kelayakan 70, kita hanya dapat RM70 saja, melainkan dengan kebenaran khas pada ketua jawatan dapatlah full. Tak dapat full. Klaim tidak menambah pendapatan, tetapi klaim boleh menambah pendapatan kalau tak buat tapi klaim. Ya, tu cerita. Akhirnya keberkatan di mana? Tak ada keberkatan. Tak ada keberkatan dalam rezeki kita kan? Tu yang kita tak nak. Kan? Tu kita tak nak. Kemudian apa dia? Jaga ukhuwah. Jaga ukhuwah dalam hati kita ni. Jaga ukhuwah, jaga hubungan. Jangan kita ini mesti ni. Kita mungkin tak berzina, kita mungkin tak bunuh orang, kita mungkin tak mencuri, kita tak merompak. Tapi ada satu benda yang tak boleh buang dalam hati kita ni, sangka buruk. Ada je. Ada je sangka buruk. Jangan-jangan ayat ni. Jangan-jangan aku rasa ini mesti. Kenapa mesti? Kau nak ambil alih kerja malaikat kau confirm tahu benda. Confirm punya itu bukan bini dia. Oh, cepat. Lepas tu share. Ada berita best. Tengok gambar. Lepas tu call balik. Tengok gambar dulu, lepas tu call balik. Ada dia punya tag rujukan dia. Dah tengok gambar. Kenapa kan gambar tu? Kau tak perasan ke? Budak office kita lah. Lah kau ni lembabnya. Lah aku tengok ke dah cendol tepi tu. Dia kata. Oh cepat. Kan? Sangka buruk tak habis-habis. Tapi kalau sangka buruk ni ada juga limit dia. Ada time tu memang kena sangka buruk. Contoh bos-bos yang mengacau, yang hantar mesej yang bukan-bukan, tu kena sangka buruk. Ada tak jaga ihtilat. Ada. Saya baru ceramah dekat mana tu, seorang bos tu kena tindakan tata tertib sebab bagi hadiah dekat staf perempuan dia baju dalam. Baju dalam bagi hadiah dekat staf dia. Kau hajar betul. Siap tahu pula saiz kawan tu. Tak, betul ni betul. Dan lepas tu isterinya mengadu dekat suami dia. Bagus dia mengadu dekat suami dia. Jadi suami dia tahu. Mengadu. Dekat luar pun dapat, dekat dalam pun dapat. Faham maksudnya? Dekat luar pun kena dengan kawan lelaki dia. Lepas tu dekat apa dapat? Pengajar benda tu. Tak hormat. Tu sebab orang perempuan banyak dekat pejabat. Saya tahu banyak. Tu sebab kita tak boleh panggil dia honey, link, baby dekat pejabat sekarang ni. Message pun tak boleh. Link, tolong link. Apa link? Tolong sikit yang dah biasa sangat. Yang Y-U-N-K. Yang dia ni lembab kan. Dulu kampung yung ni apa? Yung apa yung? Contoh Lepas tu ni minta maaf. Ada yang hantar mesej letak gambar. Ni minta maaf saya cakap saya nak cakap pun macam tak sesuai ni. Satu ada yang hantar gambar yang tak proper lah. Dia tanya, bila tengok ni gambar ni tinggal kat you, dia tu. Wajar tak wajar? Wajar lah. Jadi orang perempuan ingat, orang lelaki jarang lah kena ganggu. Wah, ni senapang you ke? Tak benar orang lelaki dapat. Lelaki aku rasa terganggu. Tak ada. Orang lelaki dia lain. Nak orang perempuan biasanya yang kena. Kan? Orang perempuan bila dapat kadang-kadang dia rasa bersalah sebab apa? Yang buat tu bos. Kalau kita jawabkan takut kena tindakan. Bos tak favor kita lagi dah.
Yang tu kau sangka baik, tak apalah dia gurau itu. Jangan sekali-kali. Kena jawab cepat. Minta maaf bos minta tolong sangat bos, jangan hantar mesej macam ni lagi, boleh tak? Sebab takut anak-anak saya tengok phone, suami saya pun tengok, takut mereka anggap bos tak hormat kat saya, tak hormat kat suami saya, tak hormat kat keluarga saya. Jawab macam tu. Nanti tak naik pangkat macam mana? Tak apalah, rezeki bukan dia bagi. Kan saya dah cakap, rezeki bukan dia bagi. Keperkasaan seorang mukmin adalah ketidakbergantungannya pada manusia. Tu saya ingat. Biarlah, tiba-tiba sampai satu tahap kita suka sangat kat bos. Ingat tak? Ui, bos ni suka kat engkau, sayang kat engkau, zap. Dia memang baik. Maaf, tukar jawatan, pergi tempat lain. Atau konten-konten kau. Lepas tu geng-geng lain mulalah cucuk bos baru pula. Dia ni dulu baik dengan bos lama. Tu sebab jangan bergantung dengan manusia lain tu. Saya tu sebab tolong jaga. Tolong jaga. Jaga hubungan amanah ni. Jaga hubungan satu dengan yang lain. Jangan ada tamak. Jangan tamak, kongsi tak apa. Faham tu? Jangan tamak, kongsi tak apa. Nampak? Kan saya baru aja tadi sangka buruk macam mana. Kau jangan benda. Macam contoh macam mihun tadi. Kan, kalau sedap makan sesama. Jangan habiskan share. Benda tu peruntukan memang dah untuk semua. Jangan kau ulang-ulang. Senap kau makan, kau keluar ambil lagi, masuk dalam amboi. Ingat ni wayang ambil popcorn. Nah, maksudnya itulah kongsi. Benda baik kongsi. Contohnya ada duit lebih, sedekah. Itu maksud saya. Faham? Kedua, jangan kita sombong. Nak belagak dengan apa? Sementara je semua. Kesenangan yang memperdayakan. Jawatan tinggi. Saya dulu jadi pengarah undang kot. Rasa macam di puncak dunia katanya. Datang bertabik, berkawat tu depan tu. Ke kanan, sing, bos, bagi bos. Gak main lagi. Sampai masa dekat pesara. Tunjuk kat hotel dapat 10%. Tapi bukan semua hotel tau. Ada satu hotel kat Shah Alam, hotel besar, aku tunjuk. Jangan nampak kelakar ustaz. Dia kata macam tu. Aku tunjuk kat pencen tu jangan buat kelakar. Dia kata kat aku. Maknanya hotel tu memang tak terima kat pencen ni. Bukan semua hotel tau. Tapi bersyukurlah kepada staf-staf federal. Bila saya berjuang kan setiap ceramah saya. Bagi menghargai jasa penjual awam kan. Dapat kau 2,000 tahun ni. Barulah betul semasa debat dapat separuh daripada tu. Ini 700, 500 pun benda je kan. Okey lah tu. Nampak tak? Jangan sombong, jangan belagak. Tak ada apa pun. Dulu berlagak kereta. Mercedes. Dulu. Mercedes yang sama buat taksi dah. Sampai masa. Berlakon watak hero. Sampai masa jadi orang gaji. Jadi tukang kebun. Sampai masa. Berapa lama kita hebat. Tuhan bagi pinjam je. Kerja lah macam mana pun. Dah 20, 30 tahun kerja. Sampai masa pencen bagi orang lain kerja tempat kita. Jawatan yang sama, meja yang sama, tempat duduk pun sama. Orang tu ganti kita. Sampai masa. Dan begitu juga jangan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arab punya hasad, punya teruk di Malaysia ni. Dua-dua pakai. Hasad, dengki, tak puas hati aja. Macam mana dia boleh dapat jawatan tu? Tak puas hati lah. Dengki samalah ertinya kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Itu sebenarnya kita tak perasan. Cuba kalau kita dapat sesuatu kegembiraan, orang petikaikan, apa perasaan kita? Kita pun akan kecewa. Dia dapat naik pangkat, alhamdulillah rezeki kau. Alhamdulillah, tahniah tau. Orang lelaki, dia senang. Dia tak puas hati, dia cakap direct, dia tak cakap belakang. Weh, macam mana kau boleh naik pangkat? Kerja sama, ponteng sama. Macam mana kau boleh dapat naik? Mana aku tahu, aku rasa setakat ni kalau aku ponteng-ponteng dengan kau pun kerja aku siap mungkin sebab tu kot bos naikkan pangkat aku. Yalah, tak ada orang tanya. Lelaki macam tu. Perempuan. Depan sebab siap puji ni, tahniah. Kau memang deserve. Dekat belakang dia buat grup GGTPH, geng-geng tak puas hati. Dia masuknya kawan-kawan dia kutuk dia, masuk kawan-kawan ni yang geng-geng ni, jom dia masuk dalam grup ni. Dia terlupa
Dalam yang masuk tu bercakap, termasuk budak yatim anugerah tu pun masuk dalam tu. Merau-rau budak tu macanya. Alah, aduh. Apalah salah aku lah. Sian. Betul. Tanyalah orang yang naik pangkat kemudian dia pertikaikan, tentu dia akan kecil hati. Itu sebabnya tak usah. Tuhan bagi rezeki masing-masing, percayalah. Siapa yang pernah pergi umrah, siapa pernah pergi umrah haji, kalau pergi ke Taif ada satu masjid namanya Masjid Abdullah Ibnu Abbas. Imam Ibnu Abbas ni pernah Nabi pesan, Nabi pegang dada dia, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Nabi doakan dia dan Nabi pesan hujung tu, Nabi kata apa? Kalaulah satu dunia ini berhimpun untuk memberi manfaat kepada kamu, nescaya kamu tidak akan mendapatkannya melainkan yang telah ditentukan oleh Tuhan, oleh Tuhan untuk kamu. Tapi kalau semua berkumpul, berhimpun untuk bagi mudarat pada kamu, kamu tidak akan mendapatkan mudarat itu melainkan apa yang telah ditentukan oleh Tuhan kepada kamu. Itu je. Tak kisahlah macam mana pun, tu sebab syukur dengan apa yang kita ada. Tak usah dengki dengan orang. Ingat tak dulu waktu zaman you all clash dengan boyfriend? Ingat tak zaman tu yang boyfriend tinggalkan kita? Ke you all tak pernah ditinggalkan, meninggalkan aja cakap. Ada orang perempuan lah, lelaki dia dah biasa, lelaki dah biasa. Kita ni kena tinggal biasa oleh lelaki. Tapi orang perempuan, dia sekali dia suka kat lelaki tu, tapi lelaki tu tinggalkan dia. Kita tak ada apa-apa lagi dah, cukup setakat ni. Benci, matilah kau, mati kena lenyek stem roll, mati kau terbakar. Semua dia doa, semua dia doa dia sambil bakar gambar dia kan. Dah, tapi bila marah-marahnya tiba-tiba hari ni Tuhan bagi kita rezeki kahwin dengan suami jauh lebih baik daripada dia. So kadang alhamdulillah, ada rezeki lain Tuhan bagi sebenarnya. Tak payah lagi dengki dengan orang, tak payah. Suami dia handsome, lelaki dia lawa. Bini dia cantik gila, belagak Rezeki masing-masing. Walaupun isteri tidak secantik Luna Maya Karin, walaupun suami tidak secantik Fatah Amin dan Aaron Aziz, syukur sebab tutup lampu sama. Kau ingat tutup lampu menyala muka dia? Tak ada. Sama yang gelap. Ada sebelah. Itu je. Dapat suami berdengkur. Habis suami aku teruklah berdengkur. Percayalah, kebanyakan suami yang berkerjaya Allah berikan anugerah dengkur tu sebagai satu package untuk gambarkan kesungguhan dia bekerja di siang hari. Betul. Dia ada cerita tau berdengkur ni. Dia berdengkur ni, dia mula dia macam dia berada dekat dekat Safari World. Dia rimau, dia nampak binatang tu. Dia kejar. Lepas tu lepas tu dia dapat dia menyala. Dia macam-macam bunyi. Kan dia tangkap, lari, terlepas, dapat seekor macam mana. Panjang cerita dia sampai pagi. Penat betul. Tu pagi tu bini dia tanya, jauh betul penggambaran abang malam tadi. Ya. Sebenarnya syukurlah, tak payah pasang alarm dekat rumah. Itu. Jadi sampai satu tahap lelaki ni dia boleh terkejut dengan dengkuran dia sendiri. Nasib baik tak ada orang, dia kata. Nasib baik tak ada orang, dia kata. Berdengkur teruk betul. Diri sendiri terperanjat lagi teruk betul dah tu. Penat sian. Maknanya suami kita kerja kuat. Betul, oleh lelaki, betul tak? Kita dulu sebelum kahwin, kita tak pernah dengar kita berdengkur. Tak pernah dengar, kita rasa okey je. Jangan cakap orang lain pun ceramah pun berdengkur teruk. Cuma dia tak berceramah. Saya pernah tu, saya jadi hakim pidato. Saya tahu saya berdengkur teruk dulu. Dia kalau saya tidur, saya rehat cukup, okey tidur. Dia kalau penat sangat tu, ya Allah Akbar. Tu macam tadi lah Safari World tadi. Jadi saya tengok dengan ada roommate saya yang sama jadi hakim pertandingan pidato ni. Saya cakap lah, bang abang tidur dulu bang. Takut kan saya tidur abang tak boleh tidur.
Relax bro. Wah dah biasa je, dia kata. Saya pun buat note sikit, tengok dia dah tidur. Berdengkur je lah. Saya pun tidur, bolah lega saya tidur. Waktu saya terjaga, pukul 4 pagi. Ada orang mandi. Brother tu tadi mandi, dia keluar. Woi, betul lah bro, tak boleh tidur. Saya naik kereta. Driver saya bawa. Kadang-kadang saya lupa saya rebahkan seat tau. Saya rasa saya macam tengok tegak lagi. Bila saya rebahkan seat, buka mata, tak nampak cermin, nampak gelap. Ke mana aku ni? Macam tu lah. Teruk tau, mengigau dengan diri sendiri ni, teruk. Itulah, tunggulah. Aku tak sabar nak berhenti ceramah ni. Tentulah, berapa tahun, cukup lah kan. Boleh tak kita pakat ramai-ramai batalkan ceramah? Boleh macam tu? Boleh kan, ceramah lah. Selagi boleh ceramah. Tahu, Mas kata, abang ni ceramah je. Abang ni 2-3 tahun je, Yang. Kan, 2-3 tahun je ceramah ni. Besok dah tak ada orang panggil, jangan kau muntah ni, abang kau Mas. Dah lah, dia kata kan. Sabarlah. Rezeki, rezeki. Hikmah dia. Suami kita berdengkur macam tu, kita tahu tak ada perempuan lain boleh tahan dengan dia. Kita aja. Jangan perempuan jangan buat dosa tau suami tengah tidur. Kau gelak tu kau pernah buat kan? Kawan tu dah cacanya dah apa pun. Dia dah elok dapat tangkap dah kijang tu tadi. Bila kau sepet tu terlepas kijang tu. Bersambung mimpi tu, dia tak sedar pun. Macam tu lah kan. Okey? Percayalah pada hikmah kan. Kemudian bertanggungjawab, jangan kemasalahkan orang lain. Bertanggungjawab atas apa yang kita buat. Apa kita buat, oh ni memang salah saya, minta maaf, nanti saya betulkan. Kemudian apa? Respon yang positif. Apa juga yang dimaklumkan, apa arahan perintah perkeliling masa ke semasa, terima dengan hati yang terbuka. Adalah sebabnya buat ni. Mulai Bapa Ibu, semua staf tidak dibenarkan pergi gini, ikut ajalah kan. Semua staf tidak dibenarkan terlibat dengan perhimpunan haram ni. Okeylah, ikut ajalah. Sebab itu kerja yang menurut perintah kan. Buat jelah. Kan? Mulai Bapa semua staf tidak dibenarkan pergi gini. Tak benda, dia ni tak faham kita lah. Menyampah lah aku boleh jalan lah. Dia marah kat notis board. Depan bos salam cium tangan berjilat lah. Benda lah aku nyampah lah bos ni. Dia tak pernah fikir kita ke weh. Entah nyampah lah aku ni. Macam mana lah prosedur lah. Tiba-tiba nak nyusahkan orang. Dulu senang aja. Kan? Pergi seorang tu pula. Alah kau yang muda ni buat lah. Akak dah nak pencen. Seorang tu pula kan. Kau pernah dengar tak ayat tu? Kita pun baca balik notis tu. Kepada nak bersara sila nak abaikan notis ni. Tak ada pun. Dia boleh cakap macam tu. Ya. So respon positif. Kemudian apa? Ikhlas. Macam saya kata tadi, buat sesuatu tidak mengharapkan balasan. Wa imma, terima kasih pun tidak diharapkan. Itu ikhlas. Malahan orang kita hari ni terbalik pula. Aku tolong dia ikhlas, dia terima kasih pun tidak. Bisa dengar kan? Makna dia tak ikhlas. Mak ayah kita dulu kalau tolong kuni kenara bila tolong kan, bila tolong dia cakap terima kasih. Terima kasih lah kau tolong aku. Tak ada benda lah kau ni memandang. Tak ada benda lah kau ni menyampah. Terima kasih. Sikit aja kot kena marah. Terima kasih. Macam itulah ikhlas. Dan yang paling tinggi sekali, buat sesuatu tidak mengharapkan pengiktirafan manusia. Itu ikhlas. Tuhan mungkin tak bagi kita naik pangkat, ikhlaskan hati. Tuhan bagi kita sihat. Malam tadi tidur tak sempat minta panjang umur. Pagi tadi hidup lagi. Tak ada siapa pun bangun pagi tadi kecewa. Kenapa hidup lagi ni? Tak ada pun. Tuhan bagi kita rezeki, alhamdulillah kat rumah semua cukup. Anak, isteri, suami kita ada. Kita ada kereta 2 biji. Kita ada motosikal sebiji, ada basikal. Kan? Ada basikal, dah beli basikal dengan iltizam nak kayuh setiap petang. Sudahnya tak jumpa kunci yang lock basikal tu dan tak bawa-bawa sampai hari ni. Tak kisahlah, dah ada anak. Tuhan dah bagi dah. Cuma kita yang kena belajar. Kita belajar untuk bersyukur. Ikhlaskan hati. Tuhan bagi suami yang romantik. Isteri abang, mana-mana isteri abang? Sayang,
Sayang, abang masaklah. Saya tahu kan hidup abang macam mana kalau tak nampak muka isteri abang saya. Abang, kau tak payah nak geli-geli sangat lah. Kau happy ke tak kau cakap? Geli. Saya cakap tu Om Umpan, you all suka lelaki yang macam mana? Bagi karakter lelaki yang suka. Yang tergelak aku nak tanya. Tak, kau suka suami yang macam mana? Cakap funny. Lagi apa lagi karakter yang suka? Funny, kelakar, samalah kau. Funny, kelakar, okey. Lagi? Caring, romantic. Nampak? Tapi bila kau dah kahwin, kau lupa tau. Bila lelaki buat macam tu, rindu pula kat isteri abang. Nak apa ni? Saya cakap pahal. La ilaha illallah. Suami buat lawak, awak tak boleh serius ke? La ilaha illallah. Jangan sampai sweet, caring dan funny suami kita dihargai oleh orang yang ketiga. Lelaki saya tepuk tangan macam berlaku. Kawan kat pejabat pun cakap, best kan hidup you kan? Mesti wife you gelak je hari-hari. Berkelakar, funny. Lepas tu ambil berat. Ya Allah, I wish my husband pun macam you. Apa jawab lelaki tu? Tiba-tiba dia kata, sebenarnya setakat ni you je hargai I. Iya, itu sebabnya kalau suami kau buat, kau tahu dia buat kelakar tapi tak berapa sampai, kau gelak je. Kau gelak seolah-olah kau nak bagi dia 5 ha. Bang, inilah paling kelakar setakat saya dengar dia. Bagi dia happy supaya dia sentiasa fikirkan alternatif lain. Aduh, betul kan? Kemudian apa yang kena ada dalam diri kita dalam bekerja? Kita kena cepat, jangan lambat, kita akan ketinggalan. Ini zaman teknologi. Zaman teknologi semakin canggih. Sekarang ni semua meeting online. Tak sebab pergilah online je. Sekarang ni saya pergi Sarawak, saya pujilah Sarawak. Sarawak semua tempat saya pergi jauh sampai pedalaman 5G. Kita mesyuarat maka dah koreh pahal pula orang tua ni koreh pula pahal. Lain ni teruk tuan. Sian betul. Ada daerah-daerah tertentu lah. Dia aku dia pahal pula. Iya. Bukan semua tempat okey. Semua nak cepat. Cepat. Teknologi, ingatkan zaman mendiang Datuk Seri S. Samiwelu. Kita akan mempertingkatkan perkhidmatan pos. Hari ni pos semalam sampai. Nak berhenti postman tu Januari. Okay, aku dah post dah tadi. Tahu dah sampai dah semalam. Macam tu lah punya. Macam mana kau nak buat? Tu kepantasan teknologi ke apa tu? Rupanya maksud dia hari ini post 1 malam sampai. 1 malam dan semalam seerti penggunaan tak sesuai. Kan? Cepat, semua nak cepat. Tengok telefon sekarang. Gila lah. Canggih. Muka boleh adjust. Pak muda. Dark face. Tak apa dia suka pun tak faham lah. Lepas tu kemana? Aku tengok elok sihat. Ambil gambar jadi OKU faham. Lepas tu bergambar kalau bergeng-geng macam ni. Bergambar ramai-ramai. Semua berebut belakang. Badan separuh masuk sini. Nampak macam tu kepala sikit tu. Tak boleh. Orang lelaki je ambil gambar ikhlas. Okey, dah. Okey je.
Kau nak cover-cover buat apa? Tonjolkan dirimu yang sebenar. Beri semula. Amak gemuk lah, beri semula. 10 kali main amak gemuk juga. Apa masalah kau? Ambil je lah. Gemuk ni satu keindahan tu. Suami dia suka isteri yang berisi. Bila dia peluk tu, mantap. Iya. Yang kurus-kurus tu, baik kau pelung tiang tripod ni. Ya. Betul. Tanya suami suka badan macam mana? I suka badan macam you ni. Perfect. Iya. Betul. Zaman teknologi semua nak adjust, muka nak lawa. Muka profil semua adjust jadi muda. Zap, letak profil. You nampak muda lah, suka tengok you sis. Betul? Zaman teknologi ni ada orang sampai letak gambar hadiah, post dekat semua, tunjuk thanks for my beloved hubby for this lovely gift. Tunjukkan gambar handphone, tunjuk gambar jambangan bunga. Dia suka orang komen, untunglah, tahniahlah, happy birthday, bla 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 bla. Wah, hadiah tu handphone dengan bunga beli sendiri. Dan dia nama ni split personality disorder. Sampai satu tahap dia create satu account untuk puji post tu. Betul, benda tu berlaku. Benda tu berlaku di kalangan kita di pejabat. Ada orang satu hamba Allah, dia kawan pada member saya, dia tahu nak jumpa saya, dia ambil gambar, boleh tak Ustaz ambil gambar? Boleh ambil lah, apa? Dia ambil gambar, dia post. Wih, dah 3 like dah, dah 3. My excited dia dah 3 like. Wih, dah 10 dah, 10. Dia kira besok tu mesej, alhamdulillah Ustaz dah cecah 25. Apa benda tu? Dia kira pada setengah orang benda tu mustahak kat dia. Dan lelaki boleh kena marah dekat isteri dia sebab post orang lain awak boleh like. Lelaki kadang tak ada niat pun dia tertekan je tu, dia macam lalu dia skor tertekan like tu. Betul. Okeylah abang unlike balik, dah terlewat. Betul. Itu sebab orang tengok saya terpulang lah masing-masing lah. Lepas tu dengan teknologi sekarang ni, pemimpin siapa-siapa memimpin pun letaklah muka, memang kena balun aja. Ni tak kisahlah dia parti mana, tak kisah, letak je muka. Jangan tulis apa-apa. Jangan mention apa-apa, letak muka je. Mula komen kepada bapak semua keluar. Mati lagi baik, sudahlah, dia matilah kau pun. Dia betul. Lepas tu datanglah seorang daripada persatuan Badan Dakwah dan Kebajikan. Tidak bolehkah guna bahasa yang baik-baik? Bukankah Nabi telah berpesan, sekiranya tidak ada perkara yang baik nak diucapkan, lebih baik kamu diam. Saya sekadar mengingatkan. Dia tak ambil kat situ. Ada reply apa tu? Sudahlah kau pun sama. Tong balun dia. Betul. Zaman teknologi kan. Ya. Kemudian hadir pada peluang yang baik. Macam ini ada peluang datang. InsyaAllah saya dah bincang dengan unit integriti saya tak langsung. Kita akan buat satu lagi slot tahun depan insyaAllah. You all kena, ini yang datang ni diutamakan. Untuk datang semula kita akan buat slot integriti, bicara integriti bersama dengan duo Syamsul Bat dan Syamsul Rau. Dan satu Syamsul lagi kita tengok kalau dia boleh available, kita ajak dia sekali dengan Syamsul Yusof. Ajak 3 Syamsul. Betul lah, sepatutnya saya dekat TV Jerah tu 2 Syamsul tu, sepatutnya 3. Dia last minute dia tarik dia sebab dia ada nak kena siapkan filem Munafik 2 masa tu. Tapi saya pun ditawarkan juga, tapi saya tolak lah. Watak tak sesuai. Munafik 2 tengok tak? Saya dapat watak hantu celah buluh tu. Jadi saya nampak sangat bohong, tak ada lah. Tapi betul, sepatutnya 3. Nanti kita buat ini integriti ni kita bincang boleh kita buat insya-Allah susun tarikh tahun depan. Saya kalau ikut tarikh saya sekarang ni, yang pening sekarang ni, kalau orang tanya saya tarikh waktu kosong saya bulan 5 tahun depan ke atas. Hari-hari ceramah. Malam ni Batu Ferenggi dekat masjid apa? Timur Laut apa? Dapur apa?
Masjid terapung. Wah, tanya bongau, terapung macam mana? Terapung. Kau biar betul cakap betul. Ya. Oh ya ke? Okeylah. Siapa yang dah datang siang ni jangan datang malam kau Jangan. Okey. Hadir pada peluang-peluang yang baik, datang seminar, datang khusus. Jangan pilih penceramah, datang. Ada benda-benda baru, catat. Kemudian ketiga, apply. Yang penting yang kita dapat, kita amalkan. Itu penting. Kemudian mantapkan keupayaan kita. Sentiasa enhance our knowledge. Cantik teluk pantainya landai, tambat perahu tepi kuala, biarlah buruk kain yang dipakai, asalkan penuh ilmu dia dada. Belajar, pergi. Nak sambung belajar, sambung. Jangan kita ambil shortcut. Ada orang ambil shortcut, ambil degree shortcut. Pergi kat satu universiti tu isi borang je. Isi borang. Sains, betul tak ni? Betul ni subjek, betul. 6 bulan lagi datang konvo. Kau masa bila kau dapat? Alhamdulillah kan. Cekam mata malam semua mana ada. Tak ada jalan shortcut. Okey. Kemudian profesional. Jangan campur aduk peribadi dengan kerja. Kerja betul-betul. Family betul-betul. Isteri betul-betul. Maknanya kalau ada waktu layan isteri betul-betul. Bermanja-manja, itu pun profesional sebenarnya. Pada waktu dia, jangan waktu kerja memanja. Hello, B Katna. B Indu lah, jangan. Itu tak profesional. Maksud kat pejabat lah. Itu sebabnya panggilan tak profesional pun tak boleh kat pejabat. Jangan. Ada tulis, husband ni yang saya kata tadi salah satu dialog dia hantar mesej dekat pekerja staf wanita dia cakap, husband ni tak ada yang malam ni, bolehlah kita tidur sama, kata. Memang menempah betul lelaki ni, kata. Memang kita baca mesej-mesej tu, saya tengok memang menggerunkan lah. Sebab hati-hatilah, jaga batas tu, jaga. Kalau kita tak stop pada awal, dia akan merebak lagi, dia seronok, dia ingat kita okey. Bila kita senyap pun dia ingat kita okey. Jangan. Kemudian iltizam, sentiasa bersungguh-sungguh nak capai sesuatu. Jangan buat sambil lewa, jangan. Sebab Nabi sendiri sebut, yang non-muslim pun boleh ambil, dia kata apa? Tuhan sangat suka hamba-Nya kalau melakukan satu amal pekerjaan dilakukan dengan baik, teliti dan sempurna. Buat betul-betul. Kemudian organize, susun atur strategi nak berjaya. Bila kita ikut guideline, kita ikut apa yang sepatutnya, insya-Allah tak ada masalah, benda boleh dicapai. Dan begitu juga perbetulkan niat kita bila bekerja. Innamal a'malu bin niat. Niat kita bekerja apa? Aku kerja untuk apa? Saya bagi talk dekat sekumpulan pekerja yang dah nak bersara, ada yang tinggal 2 minggu nak bersara, ada yang dah bersara dah pun. Saya bagi ceramah. Saya ceritalah tentang bekerja tu sebagai satu ibadah, kan. Jadi mana kata siapa yang dah bersara ni bertuah. Sebab kalau dulu kita letakkan niat sebagai satu ibadah, bayangkan sepanjang 33 tahun servis, 30 tahun servis, 25 tahun servis, minimum 22 tahun kan. Dia dapat, ya Allahu Akbar, 25 tahun ni dia bekerja, dia niat kerana Allah, maka dapatlah dia. Dah keluar soalan dah. Kau nak suruh kau habiskan ceramah ke apa ni? Kau cakap dengan aku. So, kita boleh betul lah. Sikit. Jadi bila dia tahu ada salah seorang tu, ruginya saya kerja baik, saya cakap benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah. 3 ni ada, dapat pahala ibadah. Dia dapat benda baik, kerja kat Jabatan Kebajikan Masyarakat. Ada ke sini daripada JKM? Jabatan Kebajikan Masyarakat ada tak? Tak ada. Dia kerja Jabatan Kebajikan Masyarakat, dia sampaikan bantuan bagi ke orang. Tapi bila dah bagi bantuan ke orang, dia terlupa niatkan. Dia mungkin dapat pahala benda baik, tetapi dia terlupa niatkan Allah, maka rugilah dia. Okey? Dan begitu juga kita tanyalah soalan ni, tengok soalan ni apa. Nani, Tuhan, macam mana nak kekalkan integriti ke sekeliling persekian kerja kehidupan ramai orang-orang tidak berintegriti, minta kerja lain. Sebab tak adalah, maksudnya macam ni. Dalam dia simple je, jadilah ikan masin. Jadilah ikan di lautan yang masin. Walau berpuluh tahun, 20 tahun, 30 tahun, beratus tahun dia duduk kat tengah laut tu, dengan kemasinannya, kita sekejap terhirup pun, ya Allah masinnya laut ni. Tapi ikan tu tak pernah masin. Dibawa ke darat, dikeringkan, tetap tak masin. Diguling-guling dengan garam, akhirnya buntang mati ikan tu kerana dia tidak rela diri dia jadi masinkan.
Itulah ikan masin. Maknanya kita mungkin tak boleh mengubah orang lain, tapi kita boleh mengubah diri kita sendiri. Mudah-mudahan dengan contoh yang baik kita dapat mengubah orang lain. Hati isteri dah tawar tapi masih bersama untuk teruskan kehidupan. Adakah tips untuk kembalikan perasaan isteri seperti sedia kala? Umboi kau, tak payah tu. Agaknya isteri ni terlampau baca pada hikmah tu, jadi tawar masin tadi tu. Macam ni lah. Kembalikan perasaan isteri simple je. Dia sebenarnya it takes two. Dia tak boleh seorang je. Dua-dua kena usaha. Lelaki kena usaha, pujuk. Kita dah sakitkan hati isteri kita, pujuklah dia. Lelaki dengan perempuan, menurut ulama terdahulu, perempuan ni ibarat tulang yang bengkok, lelaki tulang yang lurus. Macam mana pun orang lelaki takkan dapat meluruskan kebengkokan wanita itu. Lelakilah kena sesuaikan dirinya dengan kebengkokan itu. Orang perempuan memang sampai bila pun tidak boleh diluruskan. Tetapi orang perempuan walaupun bengkok-bengkok, dia sabar. Dia sedih. Air mata dia, muka tak berubah. Air mata macam air terjun. Dia macam tu je. Orang perempuan tu senjata dia. Sabar, banyak sabar. Kalau perempuan tu dah tak tahan tawar tu, mana teruk sangat lah yang lelaki tu buat kat dia sampai tawar hati dia. So nampak tu betul. Jadi orang lelaki, damage has been done. So orang lelaki kena cari jalan. Macam saya lah, isteri saya bila merajuk, saya kena pujuk juga. Macam mana pun kena pujuk. Dia pujuk. Kita mesti tahu, kalau lelaki tu betul-betul sayang dengan isteri dia, dia tentu tahu suis kelemahan isteri dia. Dia tahu suis dia. Yang tahu food. Dia tahu, dia tahu. Mungkin yang tahu food je. Yang seorang tu suka bawa berjalan. Kan ada orang tu dia nak bawa berjalan, ada orang tu bawa makan. Dia kena makan biasa pun tak apa, janji dapat dating makan. Ada setengah dia nak macam tu je. Suis tu lelaki je tahu. Kalau kau tak tahu mana nak mula, mana teruklah jauhnya kau dengan isteri kau tu. Mesti tahu. Sayang, abang hadiahkan sayang. Kenapa? Abang, wah, dia tahu. Rupanya isteri dia salah seorang daripada pengumpul duit shilling lama tu, dia bagi tu. Kan dia selalu mesej dekat dalam Instagram kita kan, pengumpul duit shilling. Tak kisahlah kan. Okey. Sebenarnya bab integriti ni kena usaha lah, kena usaha. Macam suami kena usaha pujuk hati isteri. Salam, memandangan tuan pernah terlibat dalam politik? Sudah, soalan kau. Tak ada soalan lain kan nak tanya? Bolehkah tuan pernah terlibat dalam bidang politik? Komen tuan terhadap tahap integriti ahli politik di Malaysia dari skala 1 hingga 5. Terima kasih. Kenapa kau susahkan aku dengan soalan ni? Macam ni lah, saya punya pandangan. Menurut pandangan saya, politik tidak boleh dipersalahkan. Tapi individu, jadi kita tak boleh pukul rata. Sebab ada politician yang baik, ada politician yang baik. Tapi ada politician yang baik, orang kiri kanan dia tak baik. Ada politician ni, pangkat dia tinggi, saya kenal dia. Saya tak nak sebut nama dia siapa. Tapi setiap kali pergi mana-mana pun tak pernah tinggal. Pagi pergi mana, seminar, mesyuarat, pagi mesti cari masjid. Ada seorang. Pangkat dia tinggi, saya tak nak sebut siapa. Ada tu pula memang macam tu lah. Kan? Tapi sebenarnya pada saya lah, kalau tanya cadangan saya pernah pergi, saya tak nak komen lah, sebab variasi pemimpin, ada pemimpin yang baru, ada pemimpin yang lama kan. Saya berceramah di Indonesia, di kedutaan Malaysia di Indonesia, saya tengok ada satu benda yang mungkin kita boleh, sistem politik di Malaysia boleh pertimbangkan. Sabar, dengarlah dulu. Di Indonesia saya pergi, di Indonesia aku dah nampak soalan lain. Betul lah kau gelak. Ajar betul. Tak. Saya pergi di Indonesia. Di Indonesia saya tengok tengah dekat siap-siap simpang dekat bandar tu, orang berkumpul, dia berkempen. Rupanya dia tengah sibuk nak naikkan presiden yang baru di Indonesia. Jadi maknanya dia memang
Dia macam kebanyakan negara, sistem pemerintahannya yang jadi wakil rakyat yang pegang jawatan politik takkan lebih 2 penggal. Jadi kita mungkin kena buat sistem macam tu. Bila kita buat sistem macam tu, contohlah macam kita dalam persatuan kita tahu kita nak pencen ni, kita pegang jawatan pengurusi kelab kebajikan contohnya. Kita dah fikir ni siapa boleh ganti kita, kena cari orang yang ganti kita. Jadi macam tu jugalah dalam politik. Tuan, nanti minta ulang balik pantun opening tadi. Apa hal kau? Geramnya aku. Itulah makan mihun sedap sangat. Tak, nanti boleh tengok dekat dalam YouTube dalam 2 minggu lagi kot. Tim saya akan masukkan dekat dalam YouTube. Sedap pantun mula tadi kan. Adakah surat layang salah satu cara melampaukan sikap tidak berintegriti seorang kaki tangan kepada pegawai atasan? Ia salah satu cara, tapi berkesan atau tak berkesan tengok keadaan. Sebab kebanyakan, contohnya ada orang pernah bagi surat layang kepada pihak SPRM. Pihak SPRM bila dapat surat tu dia tetapkan siasat. Dan bila siasat, bila dia tanya, setelah dia tanya soalan-soalan preliminary question, bila tanya didapati soalan tu memang tak tepat dan tak betul sama sekali, so dia akan tutup kes, dia akan cakap tu tomahan. Tapi kalau tengok ada kebenarannya, dia akan siasat dengan lebih lanjut lagi. Bagaimana kita nak atasi orang selalu cakap negatif? Sebab apa surat layang ni dia kena buat? Sebab kadang-kadang banyak agensi yang tak boleh jamin kerahsiaan orang yang mengadu ni. Sebab orang mengadu ni tujuannya bukannya untuk apa, ada tujuannya untuk make sure tak berurus macam tadi. Dia dikelilingi oleh orang-orang yang tak berintegriti. Macam mana dia nak buat? So dia nak buat macam mana lagi? Dia nak mengadu, orang tak nak dengar, dia kena balun balik. So dia buat surat layang. Contoh kan. Bagaimana kita nak atasi orang selalu cakap negatif dan suka cakap belakang hingga membuatkan kita rasa rendah diri? Pedulikan. Setiap kali dia cakap, dia buruk-burukkan kita, dia cakap belakang dan sebagainya, tidak pernah mengurangkan jumlah cuping telinga kita. Biarkan dia cakap. Dia cakap pahala untuk kita. Dia cakap kebaikan untuk kita. Orang yang selalu bercakap pasal kita, dia tak ada kerja lain, memenantikan kita je. Apa yang kita buat, pencapaian kita, semua nak diulasnya. Maknanya orang tu memang tak ada kehidupan. Kesian dia. Macam tu je, kesian kan orang. Pihak atasan memberi arahan kepada pekerja bawahnya untuk buat kerja yang sepatutnya dilakukan oleh pihak atasan tersebut. Bagaimana cara menolak dengan baik? Ya. Pihak atasan memberi arahan kepada pekerja bawahannya untuk membuat kerja yang sepatutnya dilakukan oleh pihak atasan tersebut. Bagaimana cara menolak dengan baik? Tak boleh tolak, kau buat ajalah. Kau lupa dalam file meja tu kat bawah tu. Bos, minta maaf bos, ini adalah kerja bos, silakan. Berani kau buat macam tu? Kan? Dan lain-lain kerja diarahkan dari masa ke semasa kan, dia gitu kan. Tak, sebenarnya tugasan tu memang selalu. Saya pun contoh saya dulu pernah, bos saya adalah satu pejabat ni, saya kerja dulu. Bos ni dia takut sangat kalau mesyuarat dengan orang besar-besar, takut. Mesyuarat dengan orang yang bincang yang serius, takut. Dia hantar saya pergilah. Bila saya pergi jumpa dengan pegawai ni, penasihat undang-undang negeri, saya jumpalah. Bila saya mesyuarat dengan dia, bincang dengan dia, kerja ni bukan kerja saya betulnya. Jadi bila kadang ada benda saya tak boleh jawab, tak apalah, tuan, nanti saya bincang dengan pengarah saya lah. Saya kata tu kan. Nampak macam susah, tetapi rupa-rupanya ada hikmah dia. Apa hikmah dia? Satu hari tu ada temuduga naik pangkat untuk naik jawatan. Ada jawatan kosong, dia jadi panel penemuduga. Kan? Ikutkan dia bukan ada hubungan apa-apa dengan saya, cuma pernah kenal dia lah. Itulah. Interview, tanya soalan, macam-macam soalan dia tanya. Tapi ambillah rezeki dapat. Okey, jangan tolak. Jangan tolak. Yang boleh kita tolak tu benda-benda yang langsung tak ada kena-mengena. Contoh, suruh beli barang dapur untuk isteri dia. Itu tak baik. Itu tolak dengan baik. Ketika meluangkan masa bersama keluarga, tiba-tiba ada arahan dari atasan untuk buat kerja dengan segera. Adakah wajib untuk jalankan tugas walaupun bercuti? Oh, itu dia. Sebenarnya tidak ada istilah cuti untuk penyawak awam. Kita bercuti, tetapi kalau tiba-tiba ada kerja tugasan yang perlu dilakukan, maka kalau perlu untuk kembali bertugas, kembalilah bertugas. Walaupun itu tak akan berlaku. Ayat dia kata-kata ni, bos saya tengah cuti lah bos. Oh ya ke, sorry. Kerana bos pun faham. Kena cakap dengan bos, saya tengah cuti ni bos. Alah, cepatlah, sekejap je, datanglah pejabat sekejap. Bos, saya kat Langkawi ni. Alah, macam mana ni? Tak apa bos, nanti apa isu dia? Cuba selesaikan daripada tempat kita bercuti tu. Betul bos, saya tak nak fikir apa pun pasal kerja. Jangan ganggu saya, please. Sebelum saya block nombor ni.
Takkan kena buat macam tu, kau cari pasal namanya kan. Okey. Right. Tuan, macam mana nak hadapi rakan sekerja yang toksik? Rakan sekerja toksik ni biasa kita kena faham, memang dalam seguni beras tu, sebuntir beras tu bukan semuanya elok, akan ada juga yang problem. Dan toksik dia bahaya, dia hasut pula orang lain. Hasut ni dia take over perangai syaitan rajim. So jangan kita layan tu je. Buat kerja macam biasa. Pedulilah orang nak cakap, kau tahu tak? Dia yang toksik ni, dia bukan toksik dia hasut orang lain, dia hasut kita sekali. Orang naik pangkat, senarai naik pangkat, orang lain naik, dia boleh cakap itu. Aku memang tak puas hati dengan senarai kenaikan pangkat ni. Patutnya engkau. Kenapa tak engkau yang naik? Ya Allah. Syaitan ni kalau buat menghasut. Kita lupa dah dia tu syaitan ni. Nampak tak? So pedulikanlah. Okey? Macam mana kalau suami selalu utamakan kawan-kawan lebih daripada keluarga? Perangai-perangai ni menyebabkan isteri ni terasa hati, keluarganya terasa hati. Memang ada suami yang macam tu. Tetapi sebenarnya pada suami, I tak lebihkan kawan I tetap lebihkan you. Dekat luar memang I dengan dia, tapi dekat hati I cuma ada you, sayang. Ayat dia ada dah tu. Apa maksud lebih-lebih ni? Cuba cakap. Kadang-kadang you all yang lebih-lebih. Exaggerate. Kan? Orang perempuan. Alah, orang perempuan kalau dengan geng-geng perempuan, tak sama ke? Sama ke? Kan? You all kat rumah, cakap dengan suami. Abang ni asyik lebihkan kawan-kawannya. Kita orang ni apa? Cakap. Tengok apa jawapan suami. Mungkin hujah dia tu kata, oh yelah betul lah. Apa pula abang tak lebihkan isteri abang? Selama ni apa? Bagi dia penjelasan. Kadang kita je rasa macam tu, tapi tak. Suami ni kehidupan dia dengan kawan-kawan pun dah habis kadang. Nak pula jadi penceramah. Dah habis dah kehidupan dengan kawan dia. Yang paling bengang tu kan, kita ni dah sibuk ceramah. Sekali kawan-kawan nak jumpa, dah lama tak jumpa. Jumpa buat apa? Direct selling. Tahu geram tu. Ambil kesempatan pula dia kan. Okay. Tuan, tips nak kahwin lain. Dia percaya cakap saya. Sepanjang pengalaman kalau saya tanya lah kawan-kawan ni, tips kahwin lain ni, dia tak payah tips. Dia auto download. Siapa yang nak. Dia sebenarnya sunnah yang paling besar sekali dalam bab kahwin lain ni adalah adil tu. Kadang dengan seorang pun tak boleh adil. Macam mana nak dua? Betul tak? Kan? Tapi biasanya ada yang cakap dua susah, tapi tiga lebih mudah. Dan empat langsung malah lah cakap dah. Lantak kau lah. Tak adalah. Sebenarnya fokuslah pada keluarga yang ada. Fokus. Tu yang kita marah yang pasal isu yang orang share-share itu kan. Lepas main subuh bagi keizinan tu lah. Kau tak payahlah share mana orang. Semua lelaki teruk kena balon lepas tu. Dengan macam-macam pun kena apa kan? Kau dah sudahlah. Benda tu bukan untuk ditunjuk-tunjuk dekat orang. Benda tu personal. Kau dah buka family kau untuk kena attack dekat semua orang. Buat apa? Tak payah. Sebenarnya cuma orang perempuan saya pesan satu je. Kalau marah macam mana pun, kalau anda kata itu berlaku, ingat marahkan orangnya. Jangan marahkan hukumnya. Bila marah hukum boleh lah cakap, itulah hukum tu tak sesuai dah. Jangan cakap macam tu. Ada sebab peraturan tu diberikan. Baru-baru ni saya pergi umrah, saya baru balik dari umrah, saya pergi dengan syarikat Ikhlas Umrah. Ada seorang tu doa minta jodoh bertemu dengan jodoh yang nak kahwin satu lagi dia. Saya kata, isteri tak marah? Isteri yang suruh doakan. Lah kenapa pula? Sebab kami dah perkahwinan kami dah 10 tahun, dah 20 tahun kami tak ada zuriat, kata. Jadi isteri suruh kahwin dengan yang lain. Kalau macam tu okeylah. Kita pun bolehlah doakan kan. Itulah. Macam-macam ada sebab dia masing-masing. Itu je, kan? Nak ngangguk pun tak dapat keras macam tu kan. Okay. Kemudian kadang lelaki sudah cuba mengelak dan dah dari terjebak dengan hubungan tak sihat, tapi perempuan yang ambil jalan mudah untuk senang ajak kahwin. Apa dengan tuan? Apa kau ni? Lelaki ni punya soalan, saya tak berdaya. Dia yang ajak saya kahwin. Kau bodoh sangat, kenapa?
Adalah perempuan tu senang-senang ajak kahwin. Macam kelakar je soalan tu. Saya memang tak sedar. Tak tahu dah kahwin. Macam tu. Janganlah kan. Mana lebih best? Waktu sebagai penjawab awam atau penceramah? Penjawab awam. That's it. That's all. Jadi dia satu yang best jadi penceramah ni. Tak ada pancikan. Tak ada pancikan. Kalau tidak dulu pagi kelang kabut kan kena pancikan. Tak ada lah. Yang tu tak ada. Tapi saya tak ada pening kepala lah hari-hari. Sekarang you all boleh tahu lah kan, dalam TikTok siapa yang paling kerap sekali appear. Betul. Bukan cakap apa. Itu sebab sekarang ni kalau buat live pun saya tak berani buat live. Sebab buat live je tiba-tiba orang lain dah post dulu. Dia cut pendek, dia keluarkan dalam post dia. Kan cepat betul sekarang ni teknologi. Tu tak boleh. Jadi kalau tanya saya menjadi penjawab awam lagi best. Sebab hidup tenang, relax. Sekarang nak makan pun payah. Nak makan kena cari kedai yang tak ramai orang. Masalah kedai tak ramai orang tu tak sedap. Tengah makan dengan family, tiba-tiba orang tu beli hulur telefonnya ni depan muka. Saya pandang, dia siap sangat, takkan ambil gambar, tak boleh. Kau tak sakit ke hati kau? Dia cakap. Kan, itulah cabaran dia. Kan, ni saya ni besok pagi Putrajaya, malam besok dekat area Jeram, Kuala Selangor. Besok pagi tu Slim River. Lepas tu malam tu Rawang, lepas orang Rawang pada Puteri. Hari Sabtu Singapura, malam KL. Bayangkan Singapura, malam KL. Lepas KL hari Ahad tu Setia Alam, malam full. Tapi itulah, saya kena kontrol tahun depan nak kena kurangkan. Saya kena ada masa cuti rehat. Saya dah collapse saya tu, signal lah tu. Kan, terlalu penat sangat. Tuan, sekarang isu dunia hangat berkenaan Palestin. Soalan saya, apakah tindakan kita apa perlu kita buat sebagai umat Islam untuk saudara kita di sana? Paling lemah kita ambil doa. Baru ni ada satu soalan orang tanya, Ustaz, apa pandangan kalau kita boikot umrah gitu? Boikot umrah. Dia boikot umrah. Saya kata boikot umrah. Saya kata simple je. Yang kita boikot ni, yang orang boikot ni kalau memang ada pilihan lain, tu kita boikot. Umrah tak ada pilihan. Boleh buat umrah dekat Georgetown, kata. Kita jangan buat kat sana dia. Kita buat kat Georgetown ramai-ramai. Labbaik Allahumma labbaik. Kau tak ada pilihan lain. Janganlah kan. Tak maksudnya tak ada salahnya. Tanah suci itu tak ada salah apa. Itu tempat dia, tempat Nabi kita dimakamkan dekat sana. Tempat Nabi wafat di Madinah, di Mekah Madinah. So pergilah, tak ada masalah. Tentang keputusan pemimpin itu bukan salah kita. Malahan contoh kalau duduk dari segi hukum, kalau kita duduk kat sebuah negara yang pemimpinnya kejam, contoh pemimpinnya kejam, wajib taat. Sebab selagi mana kita boleh taat, kita taat. Sebab antara kesalahan yang dia buat itu dia dengan Allah Ta'ala. Tapi kita sebagai yang dipimpin wajib taat. Itu sebab kena pilih pemimpin betul-betul. Itu maksud dia. Macam itulah. Ustaz, macam mana nak curi masa untuk healing suami isteri? Tips sikit tadi Ustaz. Healing ni satu istilah yang digunakan untuk orang yang sakit jiwa. Jom healing orang sakit jiwa je. Betul. Yang mental ada masalah. Tapi saya tak tahu nak jawab soalan tu macam mana kan. Tapi kita dengan suami isteri simple je, banyakkan berbincang. Bila balik berbicara. Macam mana tadi? Teruk abang. Kena sindir jangan macam-macam. Bukan saja lewat. Kami dari seberang kan. Contohlah. Share. Alah biasalah tu. Samsul Ubat macam tu lah. Inilah. Itulah. Saya baik macam macam tu. Bincang. Itulah. Kan Samsul Ubat memang gemang musik. Itu je. Kan. Bagaimana atas Tuan, mana kekal motivasi tempat kerja dengan keadaan workload banyak, tempat kerja toksik, rasa susah nak kekal motivasi diri dan nak urus stres. Stres memang perlu dikawal. Nantilah next time kita buat pengurusan emosi. Kan tak kes budak yang kena bunuh, yang pregnant tu, kena cucuk, belah, buang janin, bakar, besok datang bakar lagi. Tu semua pengurusan emosi. Hentak budak sampai mati kat tadika. Bayangkan dekat taska, dia ada kelulusan tau, kelayakan sijil dia layak untuk jaga budak tu.
Tapi mati kat tangan dia. So kita kena kawal emosi kita, uruskan emosi. Emosi untuk diuruskan. Siapa yang tak ada emosi, kita pun ada marah, tapi kawal. Kan? Macam tadi tak boleh kawal. Yang tiba-tiba perempuan tu ajak kahwin. Macam mana nak buat? Tak boleh buat apa dah. Macam mana nak elak rakan kerja yang depan kita dia sama-sama bantai bos, belakang kita dia kaki aircon bos. Kaki aircon Kau tahu tak ejek aircon bukan macam tu? Memang ada grup macam tu. Memang ada grup yang mana bos ada dalam tu. Grup ada dalam tu, grup pentadbiran. Bincang apa-apa makluman, malam ni mesyuarat, esok ni submit. Jangan risau, akan ada satu grup lagi untuk bincangkan apa telah diputus oleh bos dalam grup ni. Kadang dibantai, tu dah lah bos tu tak boleh pakai, menyampah kubab tersen pula dalam grup yang ada bos tu. Satu je lah, jangan jadi macam orang tu. Jangan join orang yang bantai bos kita. Kita sudah diam-diam je. Terima dengan hati yang terbuka, ikhlas kerja. Tuan, macam mana nak nasihat rakan kerja yang bercinta dengan isteri orang? Cakap dengan dia, kau kena berubah. Cinta isteri buruk kau. Dah, sekarang ni beritahu dia, pertama dosa, yang keduanya memang dilaknat, dan yang ketiga boleh membawa kepada perkara yang tidak baik. Bayangkan hubungan suami orang, isteri orang ni tak baik, kesan dia sangat buruk kepada keluarga sebenarnya. Jangan buat. Sebab bila dapat tahu pula pada keluarga, hilang rasa hormat di kalangan ahli keluarga. Berlaku masalah macam-macam, sampai check in hotel dan sebagainya. Iya. Yang ingat kisah sampai ke tanah suci pun berlaku. Ya Allah, pening kepala, kan? Adakah memaafkan kesalahan tapi masih mungkin itu tidak redha? Ya, betul. Samalah tu, tak redha lah tu. Tuan, macam mana kalau suami lebihkan keluarga sendiri dari isterinya sendiri? Berdosakah isteri kalau ada rasa marah? Suami lebihkan keluarga sendiri, isteri bagi galakan. Sebab kita tak boleh nak ukur. Suami ni kadang dia mestilah kena tunjukkan dia sebagai anak lelaki, nak tunjukkan tanggungjawab, tetapi tanpa mengabaikan isteri. Itu penting. Dia bagi isteri duit belanja. Contoh, bagi isteri belanja. Yang ambil lah duit, tak adalah banyak sangat, 5,000. Sebulan bagi 5,000. Saya nak tanya, okey tak okey? Okey tak okey? Tapi dia bagi mak dia 10,000. Ayat kita hari ni tak apa je ni, 5,000 tak apa, betul. Tapi bila hakikat benda tu betul-betul jadi, kita akan petikai kenapa mak dapat lebih, kenapa abang bagi mak lebih. Abang tahu tak, Samsul Rebak kata yang wajib isteri. Betul, tapi bagi isteri yang penting cukup tak untuk isteri. Tu dia. Isteri jangan petikaikan, abang kau setakat RM20 tak payah bagi. Jangan petikaikan. Suami bagi ikut kemampuan dia. Tuan, boykot McD, KFC ni perlu ke? Ada yang kata tak perlu, ada kata perlu. Tepuk dada tanya iman masing-masing. Kan? Sebab ada macam-macam perkara yang perlu kita ambil kira. Banyak macam perkara. Kan? Macam-macam perkara ambil kira. Kadang kita boykot-boykot ni tengok susah sebenarnya. Sampai kan ada orang minta saya buat video lah, bantu beberapa agensi ni. Kan? Ada beberapa syarikat-syarikat ni minta bantu buat komen sikit. Dia orang kata ni macam-macam lah. Tapi pada saya lah, pada saya, biarlah saya rahsiakan komen saya. Kan tiba-tiba kau nampak aku ni, chat. Sama dia pun order elok aja, dia katakan. Tapi sebenarnya, ikut hati kita nak buat yang mana. Kan, buat yang mana. Tapi macam saya kata tadi, boykot kalau ada alternatif, tak apa. Jadi, kita buatlah yang alternatif tu, kalau tu lebih baik. Kan. Tapi kalau tak ada alternatif macam umrah tadi, macam mana boykot umrah melampau? Kan? Bos lagi kuat mengulat dari nak buah. Mengulat ni apa? Mengulat. Tapi bos tak nampak. Apa ni? Bos lagi kuat mengulat dari nak buah, tapi bos tak nampak apa ni? Memang dia tak nampak dah dia yang mulat. Tak pandai soalan kau ni. Macam mana nak mengatasi yang suka kaki bodek bos sedangkan dia sendiri tidak menjalankan tugas dengan betul? Bos tetap nampak dia yang bagus. Ni tak ditolong lah. Doa, buat sembahyang hajat, minta dia bos tu ditukarkan cepat. Jangan ingat jadi bos ni semua betul tau. Tak.
Bukan semua bos betul. Ada bos ni dia ada kecenderungan, dia suka dekat satu tu manusia tu. Saya kata tadi, kebergantungan pada manusia kita akan kecewa. Tak usahlah. Doa je. Kalau dah rezeki kita, jangan risau, tetap akan dapat kat kita. Sebagai seorang anak, berdosakah kalau kerap kecil hati dengan perbuatan ayah selalu membezakan anak-anak yang lain walaupun anak tu dah buat yang terbaik? Memang betul, seorang ayah kena jaga juga hati anak-anak dia. Tapi ayat yang paling best, ayah tak pernah bezakan anak-anak ayah. Itu ayat tu biasa keluar, tapi sebenarnya dia tak sedar dia membezakan tu. Jadi seorang ayah, seorang ibu, hati-hati. Anak-anak daripada kecil lagi dia kena jaga. Anak paling sensitif anak nombor berapa? Anak paling sensitif anak nombor 1. Anak sulung paling sensitif sekali. Dia sentiasa nampak macam dia paling tabah sekali, tapi dia paling cepat terasa. Bila tak dengar cakap dia, Alung tak kisah, ini pandangan Alung. Nak dengar, tak nak dengar sudah. Cuba tak dengar, kecil hati. Ayat macam tabah sangat kan, tapi tak ada sebenarnya kan? Jadi secara kesimpulan dah keluar dah tu kan, integriti ku tanya pada hati, awan pun dah datang balik. Jadi ingat kita hidup dalam dunia ni sementara je sifat dia. Apatah lagi yang ada dalam dunia, kerja sungguh-sungguh, buat yang terbaik, ingat ikhlas tu. Kita kerja, kalau mengharap naik pangkat, kita harap pada manusia, kita akan kecewa. Naik pangkat dunia, kita akan kecewa. Tapi niatlah ikhlas, serahkan yang terbaik. Ya Allah, kau bagilah aku apa yang terbaik aku patut dapat. Tuhanku bagi aku yang terbaik. Pada non-Muslim kan, non-Muslim, Tuhan bagilah aku yang terbaik. Tuhan akan bagi yang terbaik untuk kita. Allah akan bagi yang terbaik untuk kita. Kita yakin dengan benda tu. Tuhan bagi keluarga bahagia, Tuhan bagi anak-anak cerdik pandai, Tuhan bagi mak ayah kita panjang umur, dapat melihat kejayaan kita. Macam saya ni lah dah jadi penceramah. Dulu masa saya masuk pidato, saya menang pidato Negeri Sembilan. Saya ingat ya, arwah abah saya datang naik motosikal, saya dapat piala pusingan tu. Arwah abah saya naik motor, bangga bawa balik kampung tu, piala pusingan tu. Sebab saya nak balik ke Shah Alam, balik ke UiTM. Lepas tu saya menang debat. Setiap kali saya menang debat, saya tak pernah lupa open table, banyak keluarga saya makan. Makan seafood ke mana-mana. Dan kali terakhir saya menang debat debat anjuran Malaysian Bar Council, Majlis Peguam Malaysia kan. Malam tu makan dekat muara seafood yang dekat Pelabuhan Kelang. Itulah last. 2 minggu lepas tu ayah saya meninggal. Jadi bila saya habis grad, saya bekerja jadi pengarah, sampailah saya jadi Samsul Debat, arwah abah saya tak berkesempatan untuk menyaksikan kejayaan anak dia. Tak sempat tengok adik-beradik yang lain, semua dah lepas-lepas, semua tak sempat tengok. Jadi betul sebab saya kata, appreciate lah apa yang kita ada. Kita nampak benda tu macam tak ada apa-apa, tanyalah orang. Simple. Kita nak macam-macam, kita nak itu nak ini, tapi kita terlupa ada satu benda yang kalau Tuhan ambil, kita hilanglah nikmat tu. Contoh, Allah ambil nyawa mak kita. Tanyalah orang yang dah tak ada mak, hidup dah tak sama. Tanya orang dah tak ada ayah pun dah tak sama, lain. Ayah dia dulu kuat gurau dengan dia, ayah dia dulu selalu backing dia. Macam saya terasa ni, adik-beradik saya dengan mak saya kan, apa, arwah abah saya dulu kapal dia backing saya. Janganlah kacau. Ayah saya sikit backing saya kan. So bila dah tak ada orang yang biasa backing kita, kalau kita ada masalah kita boleh share dengan dia, kita akan terasa kehidupan kita dah tak sama. So itulah, tu sebabnya jangan lupa menghargai apa yang kita ada. Itu sebab saya selalu sebut, bahagia bukan melihat kepada apa yang kita ada, tapi bahagia melihat kepada sikap kita terhadap apa yang kita ada. Hari ni kan kita datang nampak masuk ni, insya-Allah lepas ni ambil lah gambar, tak ada masalah dengan saya, okey je. Tapi satu perkara yang kita kena ingat, appreciate. Kita dapat peluang datang ni kan, appreciate. Benda yang kita dapat, yang catat tadi dia akan nampak tu, poin-poin yang dia catat, yang dia bawa balik, dia simpan, dia pernah buat report. Yang paling baik sekali, ada setengah jabatan tu dah balik ada kursus, dia kena ulas balik apa dia dapat daripada kursus tu, dia kena share balik. So itulah, insyaAllah saya besok pun ceramah integriti, tak ada apa-apa, hari-hari integriti. Tak apalah, buatlah yang apa yang kita boleh buat kan. So soalan dia tadi nak tanya, semua ada keseronokannya. Jadi penyawak awam pun seronok, jadi penceramah pun ada keseronokannya. Keseronokan jadi penyawak awam ni pun, saya sentiasa tengok benda yang saya masuk tadi terkejut, ramai pegang mihun. Macam tu lah, jadi macam tu lah. Jadi untuk ada perempuan sekalian, rasanya cukuplah sekadar itu. Jangan imbas QR code untuk kehadiran. Kehadiran buat sini ke? Dia dalam bank. Oh, dalam bank. Okey, nanti submit dan sedikit makluman.
Saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Mana kurang itu kelemahan saya sebagai manusia biasa.